Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat sambung lagi pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ataupun dikenali dengan jalan mereka yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih lagi dalam bab yang ke-10. Bab yang ke-10 iaitulah di dalam adab-adab kerja dan hidup, kelebihan dan cara muamalah yang betul serta yang berkaitan dengannya. Dalam bahasa Arab kata adabul kasbi wal ma'aish. Adab-adab berusaha dan mencari kehidupan. Jadi dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang perkara ini. Kita telah sampai kepada perkara-perkara mengetahui benda-benda yang syubhat, yang kesamaran. Sama ada benda ni boleh diambil ataupun tak boleh. Sebelum kita masuk terus ke tajuk, lebih dulu kita ulang kaji sikit yang belakang tu, ya, dari muka surat 168. Terjemahan Pustaka Salam ni, muka surat 168 dalam bab halal dan haram. Dalam bahasa Arab, dalam bab ini disebut pasal yang kelima, bayanul halali wal haram, penjelasan tentang halal dan haram. Hukum mencari perkara yang halal adalah wajib ke atas setiap Muslim. Kebanyakan golongan yang jahil mendakwa bahawa perkara yang halal sudah tiada. Jadi Syekh kita ni, rahimahullah, agak keras di sini kerana ada orang berkata benda halal tak ada lagi sekarang ni. Habis kita nak hidup dalam nak makan apa? Takkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui dengan keperluan hidup hamba-Nya tak ada lagi benda halal. Jadi kata dia, orang yang jahil je mendakwa perkara halal sudah tiada. Mereka berkata kini hanya tinggal air yang jernih saja, rumput rampai dan tumbuh-tumbuhan saja yang halal. Air pun kalau beli dengan air syarikat ni pun mungkin tak halal juga, walaupun air itu tidak disembelih. Sebab syarikat yang menguruskan itu ada masalah. Jadi kita tunggu air hujan yang mari atau pergi kat sungai mana-mana, minum yang tu je. Jadi Syekh menganggapkan pandangan sedemikian adalah al-juhal, pandangan orang yang jahil tentang syariat. Selain dari itu semuanya telah dicemari oleh sistem muamalah yang rosak. Jadi kita tak maunya ni. Maka di sini dakwaan-dakwaan seperti ini tidak betul, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Kemudian dalam pembahagian bab ini dia telah bahagi kepada dua kategori. Kategori yang pertama, bahagian yang pertama, iaitulah kelebihan mencari yang halal dan menjauhi perkara yang haram, serta peringkat halal dan haram. Jadi kita telah bincang di awal dulu, di mana halal dan haram ini, mencari, menuntut talabul halali, meninggalkan yang haram ini adalah satu benda yang fardu, kefarduan. Kemudian dalam perkara ini, perkara yang halal pula ada darajat dia. Darajatul halal wa haram, darajat halal ada yang halal betul-betul, semuanya baik, dan ada sebahagiannya baik, sebahagiannya tidak baik. Kemudian kita pindah kepada tajuk darajatul wara'. Tahap kewarakan manusia ini pula ada beberapa darjat. Ada darjat yang langsung meninggalkan benda-benda yang berpaling dari semua perkara yang telah difatwakan sebagai haram. Benda orang kata haram itu kita tinggalkan semua. Ini tidak perlu pada contoh kerana sangat jelas. Dah haram, dah ambil apa lagi. Yang kedua, meninggalkan perkara syubhah. Perkara yang syubhah tidak wajib kita tinggalkan, tetapi digalakkan, disunatkan, yustahabu, digalakkan. Kerana hadis Nabi SAW mengatakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal yang kamu ragu, ambil yang kamu tak ragu. Jadi kalau ada keraguan-keraguan itu kita tinggalkan. Kemudian darjat yang tinggal, meninggalkan sebahagian daripada yang halal kerana bimbang terjatuh dalam perkara yang haram. Ini darjat orang yang agak tinggi makamnya, sebab kita tak berani nak ambil benda ni kerana takut pada yang haram. Darjat yang keempat, meninggalkan semua perkara yang bukan kerana Allah Ta'ala. Ini dia panggil warak darjah orang-orang siddiqin, orang yang tinggi darjahnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita lihat dalam kategori yang ada di sini, mungkin
darjat yang kedua sangat sesuai dengan kehidupan dunia hari ini. Dan darjat yang ketiga juga cantik kalau kita boleh ambil semata-mata untuk istibra'a lidinihi wa irdihi, nak menjaga agama dan nak menjaga kehormatan diri. Apa yang pasti bahawa warang itu ada peringkat awal dan peringkat kemuncaknya. Di pertengahannya terdapat beberapa peringkat ihtiyat, peringkat berwaspada. Apabila seorang insan itu mengambil berat terhadap sifat warang ini, dialah orang yang paling cepat melintasi sirat dan lebih ringan bebanannya. Sebab bebanan bila kita bawa barang banyak sangat, kata dalam kaedah kata halaluha hisab wa haramuha azab. Yang halalnya akan dikira, yang haramnya akan diseksa. Jadi nak lepas yang haram itu banyak masalah. Macam kita pergi ke mana-mana tempat lah, nak melepasi custom tu, kalau barang banyak, custom pun jeling lain macamnya. Kalau barang tak banyak, dia lepas je green line, apa ni, lorong hijau je lalu kan. Jadi nak masuk lorong hijau dengan malaikat ni, tak ada lorong hijau di situ. Dia kena semua test belaka, cuma berat tak beratnya. Begitulah juga perbezaan tingkatan azab api neraka bagi orang zalim adalah mengikut tahap perkara haram yang dilakukan. Jika kamu mahu, maka tingkatkan tahap kewaspadaan kamu, dan jika kamu mahu juga boleh memandang ringan terhadapnya. Sikap berwaspada akan mendatangkan kebaikan, sementara mengambil jalan mudah akan mengundang keburukan. Itu nasihat dia kepada kita. Kemudian kita berpindah kepada Al-Qismus Tsani, bahagian yang kedua, peringkat-peringkat syubhat dan perbezaannya dengan perkara yang halal dan haram. Ini kita tajuk kita pada kali ini dalam siri yang ke-12. Hadis yang telah kita baca di awal tadi, hadis An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu. Hadis ini telah pun kita sebut di awal tadi, iaitu hadis di muka surat 168 tu. Hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halalnya jelas, yang haram pun jelas. Di antara kedua-duanya ada perkara yang kesamaran. Apa kita nak kata? Hadis ini telah menegaskan wujudnya 3 bahagian dalam peringkat ini: halal, haram, dan pertengahan antara keduanya, iaitu perkara yang dimuskilkan kedudukannya, yang kita tak boleh nak tahu dia ni betul ke, boleh ke tak boleh. Itulah yang dikatakan pertengahan antara halal dan haram, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Ia dikenali sebagai perkara syubhah. Jadi kita kena ingat istilah Islami, dia panggil syubhah, mana benda yang kesamaran. Benda yang kesamaran, yang betul-betul haram, jelas. Bagi menjelaskan perkara tersebut, kami menegaskan bahawa perkara yang halal secara mutlak ialah sesuatu yang tidak mempunyai sifat yang membawa kepada pengharamannya secara khusus. Secara zat, sesuatu benda itu sendiri adalah halal. Mana benda ni, makanan ini halal, perbuatan ini halal, dan tidak ada sebab atau faktor luaran yang membawanya kepada hukum haram atau makruh. Contohnya, air hujan yang diambil oleh seseorang sebelum ia jatuh ke dalam bekas milik orang lain. Jadi kita nak betul-betul tunggu hujan turun, tunggu situ. Maknanya kalau jatuh dalam bekas milik orang lain, itu dah jadi hak orang. Sebab baldi itu dia punya, air je yang kita punya. Jadi macam mana nak ambil? Ini kena tunggu sini. Ini peringkat darjat yang tinggilah di sini perbahasan, sampai peringkat itu je yang ada. Manakala haram secara mutlak ialah sesuatu yang punya sifat yang diharamkan, seperti sifat mabuk yang ada pada arak dan najis pada air kencing. Mungkin juga kerana berlakunya sesuatu yang dilarang oleh syarak, seperti ia melalui cara zalim dan riba. Kedua-dua tahap ini adalah terang dan nyata. Begitulah seterusnya dalam perkara-perkara lain. Ia perlu dibandingkan, dikiaskan dengan perkara yang tersebut. Jadi kalau jelas, jelas. Yang tak jelas, kita tengok nak masuk yang mana. Walau bagaimanapun, keadaan situasi mungkin berubah, tetapi tidak ada dalil ataupun yang jelas mengenai perubahan tersebut. Contohnya, memburu binatang di daratan dan lautan adalah halal. Kita pergi memburu halal. Namun kijang yang diburu atau ikan yang ditangkap mungkin boleh menjadi milik pemburu lain yang terlepas. Kita berjalan-jalan tengok ada kijang di bawah. Macam mana? Hak kita ke hak dia? Tak tahu lagi. Sebab kita tembak tadi warna putih, tapi ada kijang warna kelabu di sini.
Apa nak buat ni? Kebarangkalian seperti ini tidak berlaku kepada air hujan yang ditadah di udara. Air hujan tadi tak ada lah, kita tengok dari dia turun tu, ambil, jangan tunggu di bawah bangunan, turun air lain pula jadi. Ini sebenarnya membuat kemungkinan seperti itu dalam masalah berburu tadi adalah sikap warak golongan was-was, nama dia. Golongan was-was. Sebab kita dah nampak ada benda ni depan kita, kita tembak dia. Kerana ia hanyalah sangkaan semata-mata yang tidak ada dalil. Sekiranya terdapat dalil yang menunjukkan demikian, seperti kesan luka pada kijang atau kesan cok besi panas pada badannya, yang menunjukkan dia telah ditangkap dan dimiliki terlebih dahulu, ketika itu barulah sepatutnya bersikap warak. Kita tengok dia, kita yang tembak, cuma dia lari, tapi tak nampak dia punya warna apa. Tiba-tiba kita kata mungkin orang lain ikut. Itu namanya was-was, bukan ihtiyat. Jadi takrif, definisi syubhah ni, apa benda syubhah ni? Cuba kita tengok. Syubhah ialah dua pegangan atau tanggapan yang bertentangan, berpunca dari dua sebab yang memungkinkan berlakunya perbezaan tanggapan tersebut. Dua benda. Contohnya syubhah terlalu banyak. Contoh syubhah terlalu banyak. Yang paling penting untuk diutarakan di sini ialah dua contoh seperti berikut. Jadi kita buat contoh baru nampak. Yang pertama, ragu terhadap sebab yang menghalal atau mengharamkan sesuatu. Benda ni jadi sebab ni haram ke halal, ia terbahagi kepada 4 bahagian. Ni kita letak nombor betul-betul sini, buat carta baru senang. Yang pertama, suatu perkara tersebut telah diketahui halal, tetapi berlaku keraguan pada sebab yang menghalalkan itu. Perkara syubhah seperti ini wajib dijauhi dan haram mengambilnya. Contohnya, jika dia berjaya mencederakan binatang buruan, lalu binatang tersebut terjatuh ke dalam air. Tak lama kemudian, dia menemuinya dalam keadaan telah mati. Namun begitu, dia tidak mengetahui adakah mati kerana luka ataupun lemas. Ini beza ni. Dia mati kerana luka, halal kita makan, sebab kita dah lukakan dia. Tapi kalau dia mati kerana dia lemas, tak halal, sebab dia bukan kerana kita, kerana dia lemas. Oleh itu hukumnya adalah haram, kerana mengikut hukum asalnya adalah haram. Jadi tak boleh nak ambil. Kita pun buat andaian, sebab hayawan ni gemuk molek ni. Mati hak kita dah, kita punya tembakan dan mati tadi. Tak boleh nak kata, sebab dua-dua tu kemungkinan tu ada, maka dia jadi tak halal. Suatu perkara yang telah diketahui halal, kemudian dia ragu mengenai sebab pengharamannya. Mula-mula halal, kemudian haramnya mari kemudian. Apa nak jadi? Hukumnya adalah halal. Yang tadi haram dulu, atau halal ke tidak, maka dia jadi haram. Dia panggil at-tamassuku bil asli, berpegang dengan asal. Yang ni, yang kedua ni, haram ataupun halal. Maka hukumnya jadi halal dulu, lepas tu ataupun haram, maka dia jadi halal. Kerana pada asalnya ia mengetahui benda itu adalah halal. Contohnya, ketika melihat seekor burung yang sedang terbang, seorang laki-laki berkata, sekiranya burung itu burung gagak, isteriku akan tercerai. Tak ada pasal dia ni. Lagi penyakit mak menyusah kata kau di belakang ni. Kawannya pula berkata, member dia sebelah kata apa? Sekiranya burung itu bukan burung gagak, isteriku akan tercerai. Bertegah berani sungguh ni. Ini contoh-contoh yang tak boleh dibuat. Jangan duduk main-main. Lepas ni kita test tengok, jangan. Apa nak jadi dua orang ni? Isteri siapa yang tercerai? Namun begitu, burung tersebut tidak dapat dipastikan jenisnya. Tak boleh nak kesan. Burung tu dah lari dah. Nak kesan tak boleh. Dalam keadaan ini, kita tidak menghukum cerai pada salah seorang daripada keduanya, walaupun dari segi waraknya, kedua-duanya hendaklah menjauhi dan menceraikan isteri masing-masing. Nak jatuh tak boleh, sebab kalau gagak, jatuh yang pertama. Kalau bukan, jatuh yang kedua. Tapi tak boleh nak kesan. Gagak ke bukan? Nampak hitam gitu ya. Dua-duanya tak jatuh. Tapi waraknya, mu cerai dulu, tarik balik.
boleh rujuk balik. Tapi rugilah satu kota ada hilang tu. Jadi jangan masalah. Ini contoh ni masalah. Yang ketiga, hukum asalnya haram. Tetapi terdapat suatu sebab yang boleh menjadikannya halal secara zan, cara sangkaan yang kuat. Zan, sangkaan yang kuat. Perkara ini diragui hukumnya tetapi lebih berat kepada halal. Macam mana? Contohnya, seorang memanah binatang buruannya, kemudian binatang tersebut hilang dari pandangannya. Tembok pergi. Apabila menemuinya, dia dapati ia telah mati. Tetap tidak terdapat apa-apa kesan padanya selain kesan anak panahnya. Pada zahirnya, hukum binatang tersebut adalah halal kerana andaian lain yang tidak mempunyai dalil adalah perasaan was-was. Namun begitu, jika terdapat kesan berlaga atau luka yang lain, hukumnya adalah sama seperti bahagian yang pertama. Ini perbezaan. Yang pertama, sebab kematian itu diragui. Mati kena tembak ke, mati kena lemas. Yang ni tak ada kesan yang kedua. Kesan dia kena tembak dia ada. Kesan dia teratuk kepala ke, jatuh dalam gaung ke, itu lain. Kalau kita tembak, kemudian kita jumpa di bawah bukit, itu pun masuk dalam kategori pertama. Mungkin dia jatuh, mati sebab jatuh, bukan sebab tembakan. Yang keempat, hukum halal telah dimaklumi, tetapi berlaku suatu sebab yang diiktiraf syarak boleh mengharamkannya dengan zan yang kuat. Contohnya, seorang berijtihad bahawa salah satu bekasnya adalah najis berdasarkan tanda tertentu dengan sangkaan yang kuat. Oleh itu haram dia minum atau berwuduk darinya. Jadi, salah satu daripadanya. Contoh yang kedua, berlaku percampuran antara halal dan haram yang menyebabkan berlaku kekeliruan. Jadi contoh dalam contoh ni, tengok. Contoh yang keempat, mari contoh pula. Macam mana apabila seekor bangkai bercampur dengan seekor atau 10 ekor binatang yang telah disembelih. 10 ekor ayam sembelih, mari seekor lagi campak dalam tu, ataupun dalam jumlah lain yang terbatas dan dapat dihitung, ia wajib dijauhi. Tak boleh ambil 10 ekor tu campak semua, sebab ada seekor yang tak sembelih. Kalau tak sembelih tu nampak tekuk dia tak potong, tak apa pula. Ni sembelih ni, tak baca bismillah lah kita kata. Demikian juga apabila berlaku kekeliruan untuk membezakan antara adik perempuannya dengan perempuan yang lain yang boleh dinikahinya. Syaratnya, jumlah perempuan ajnabiah itu terbatas dan dapat dikira. Mana dalam kampung ni, tak tahu adik mana, adik-beradik susu lah kita kata. Kalau adik keturunan senang, boleh ambil DNA tengok, kan? Ini adik-beradik susuan. Biasa orang dulu, dia tinggal anak dia rumah makcik ngasuh. Makcik ni ada anak kecil juga, dia bagi menyusu kepada kawan ni. Ini banyak kes ini terjadi macam ni. Jenis bagi susuan kepada anak orang, tapi tanpa kita buat catatan. Banyak jadi mak susu. Tapi ada pun mak susu bagi Australia, New Zealand tu, yang tu tak jadi mak angkat, tak apa, tak jadi adik-beradik tu. Ada mak susunya orang ni jadi masalah. Jadi kalau terhad, maka tak boleh. Satu kampung, satu daerah tu tak boleh. Tetapi percampuran antara perkara halal yang terhad jumlahnya dengan perkara halal yang jumlahnya tidak terhad, ini beza. Yang pertama, yang kedua. Contohnya kekeliruan untuk membezakan antara adik perempuannya ataupun 10 saudari perempuannya susuannya dengan ramai perempuan lain dalam satu negeri yang luas. Dekat mana adik perempuan awak di seluruh Malaysia ataupun satu negeri, Kuala Lumpur ni? Habis nak cari mana, takkan dia tak kahwin dengan semua orang Kuala Lumpur. Nah, takkan kita nak bawa dia pergi ke Sulu pula, kan? Contohnya lah. Jadi masalah apa nak buat? Dalam keadaan ini, dia tidak wajib menjauhkan dirinya daripada mengahwini perempuan negeri tersebut. Dia boleh kahwin, bahkan dia bebas berkahwin dengan siapa sahaja di kalangan perempuan yang dikendakinya. Pengharaman akan mendatangkan kesempitan dan kesusahan yang besar kepadanya. Jadi boleh lepaslah ni, sebab dia panggil masyaqqatun wa haraj. Benda yang tak boleh nak tidak terbatas. Ini mudah ni. Demikian juga apabila seorang yang tahu bahawa seluruh harta dunia telah bercampur dengan sesuatu yang haram cara qat'i. Dunia ini dunia kapitalis. Riba belaka, kita kata. Dia tidak wajib mengelakkan dirinya dari jual beli atau memakannya kerana ia sesuatu yang membebankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mengetahui bahawa di kalangan masyarakat ada yang mengamalkan riba,
macam golongan Yahudi contohnya. Tetapi mereka tidak meninggalkan dirham, urusan keuangan seluruhnya. Pada zaman tersebut juga berlaku kecurian perisai perang. Jadi ada orang curi, tetapi ia tidak menghalang para sahabat untuk membelinya di pasaran. Jadi kalau kita tahu ni barang orang curi sini, macam hari ni banyak benda-benda curi orang jual kak. Curi telefon ke, curi apa benda kan. Jadi takkan kita kata semua telefon tak boleh dibeli sebab ada barang curi. Tak jadilah gitu. Meninggalkan perkara seperti ini ada sifat warak golongan was-was. Dia ada tarah warak yang nak jaga agama dengan warak yang bersifat was-was. Yang bersifat was-was itu tidak dituntut, bukan warak sebagaimana yang dituntut. Contoh yang ketiga, percampuran yang berlaku di antara perkara haram dan halal, di mana jumlah kedua-duanya tidak terhitung, banyak sangat. Seperti berlaku dalam hukum harta benda di zaman kita hari ini. Syekh kata zaman dia. Tahun bila? Ibnu Qudamah ni tahun ke berapa? Dia mati tahun bila? Tak ingat dah. Tahun 689. Ataupun kalau dia ambil kitab asal, kitab Imam Ghazali, tahun 505. Zaman dia tu dia bincang dah tajuk ni. Seperti zaman kita hari ini, percampuran ini tidak mengharamkan kita mengambil suatu perkara yang tertentu kecuali terdapat tanda atau bukti yang menunjukkan pengharamannya. Contohnya, seperti menerima satu pemberian daripada raja yang zalim. Sekiranya tidak terdapat bukti ia adalah haram, mengambilnya adalah harus walaupun meninggalkannya merupakan sifat warak. Jadi kalau kita tengok pemimpin-pemimpin ni banyak sangat rasuah dianya. Kalau dia beri, kita boleh ambil, tapi waraknya tak payah ambil. Kalau beri juga, kita letaknya dalam tabur-tabur mana-mana. Perbincangan tentang ini di belakang nanti insya-Allah. Ini kerana di zaman Nabi SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin terdahulu, banyak harta yang bercampur aduk dengan harta hasil arak, hasil riba, dan harta rampasan perang yang dikhianati. Dia panggil ghulul. Orang ambil, curi harta rampasan. Para sahabat juga mengetahui tentang rampasan yang berlaku di Madinah dan wujudnya muamalah atau aktiviti orang yang zalim, namun ia tidak menghalang mereka berjual beli di pasar. Jadi mereka tak buat, tapi orang yang jual di pasar tu. Namun sekiranya semua itu haram, nescaya semua pintu muamalah dan aktiviti sesama manusia bagi memenuhi keperluan harian akan tertutup. Memanglah, tak ada lah kita nak kerja, tak boleh lah. Ini kerana perbuatan fasik telah berluasa di kalangan masyarakat. Ya, Alhamdulillah lah, para ulama buka lagi pintu pada kita dalam masalah seperti ini di zaman kita hari ini. Hukum asal harta benda adalah halal apabila berlaku pertentangan antara hukum asal dengan perkara yang lumrah berlaku dalam masyarakat, tetapi tidak mempunyai bukti yang menunjukkan pengharamannya, maka hukumnya adalah seperti hukum yang asal, iaitu halal. Demikian juga dalam masalah tanah di jalan raya dan bekas-bekas kepunyaan orang musyrikin. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah berwuduk menggunakan bekas kepunyaan seorang perempuan Nasrani, sedangkan mereka adalah kaum yang minum arak dan memakan babi, di mana bekas itu tidak terjamin selamat dari najis. Ini contoh yang cukup besar. Para sahabat memakai pakaian berbulu dari kulit binatang yang disamak dan pakaian-pakaian telah dicelup. Sesiapa yang memerhatikan proses penyamakan kulit binatang dan pencelupan pakaian ini pasti lebih maklum bahawa ia sentiasa bergelumang dengan najis. Ini menunjukkan bahawa para sahabat hanya berwaspada, berjaga-jaga daripada najis yang jelas kelihatan sahaja atau terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kenajisannya, manakala sangkaan yang berasaskan kepada kebiasaan yang dijangka berlaku tidak diambil kira. Jadi macam kita hari ini, kalau kita berhenti di kedai makan kita bercampur dengan orang yang bukan Islam makan. Takkanlah kita nak tanya pinggan aku ni, ada orang makan khinzir ke di sini? Tak boleh lah. Tak perlu kita pergi cek sampai begitu sekali kan. Jadi Alhamdulillah ini satu kelonggaran yang besar, yang memudahkan urusan kita. Kalau tidak berat kita nak pergi jalan mana-mana kena bawa pinggan sendiri. Saya nak order nasi satu, ni pinggan saya bawa. Kalau kita selesai masalah. Jadi tak payah kita tanya, ini pinggan yang telah digunakan oleh non-Muslim ke tidak? Kalau tidak, tu susah. Memang agak sukar.
Tapi berhati-hati daripada kedai-kedai makan yang tidak dibuat oleh orang Islam tu, itu lebih baik. Sebab saya terasa, kita tengok hari ni, kedai-kedai makan yang bukan orang Islam, memang orang kafir sungguhlah. Kafir 100%. Orang Arab kata miah-miah dia punya kafir tu. Kafir, tapi oleh kerana ada logo halal, kita berani makan. Saya kadang-kadang terseret sama. Pergi tengok, kedai siapa ni? Okey, mana dia? Tak apa Ustaz, ini halal punya. Kata mana halalnya? Tu, kat situ. Logo halal ada. Tapi kita nak makan jiwa yang tak biasa macam ni, kita terasa saku geli lah nak makan tak biasa. Tapi kalau orang dah biasa, kata orang Arab, ma rijurhim bimayitin ilam. Orang mati ni tak sakit lagi kalau dicocok dia. Orang dah biasa makan benda macam ni, dia tak rasa apa-apa. Jadi kita jangan biasakanlah biar lidah kita rasa tak selesa dengan makanan-makanan yang dibuat oleh orang kafir. Bersih setara mana pun orang kafir ni, tetap dia tak mandi junub. Mandi dah. Mana dia adalah hadas besar. Kita dalam hadas besar, nak bersalah dengan orang, kita rasa tak selesa. Kalau orang mari ketuk pintu rumah, tunggu kejap, suruh anak buka pintu, aku nak mandi dulu kan. Ini memang 24 jam, berapa puluh tahun dah tak pernah mandi junub. Nak kata bersih macam mana? Tapi kita tak kata benda tu tak boleh. Sayyidina Umar dah guna. Cuma dari sudut waraknya, mengelakkan perkara-perkara seperti ini adalah lebih baik untuk nak jaga kebersihan hati kita. Sekiranya ditanya, para sahabat mengambil mudah dalam perkara bersuci dan begitu berhati-hati dalam perkara syubhah, maka apakah perbezaannya di sini? Tengok. Dalam bab bersuci ni, Sayyidina Umar boleh ambil wuduk dengan bekas orang Nasrani. Tapi dalam masalah benda-benda syubhah, dia sangat berhati-hati. Apa beza? Ini soalan yang menarik. Kita menjawab, sekiranya pertanyaan itu bermaksud bahawa mereka bersalat dalam keadaan najis, itu adalah perkara batil, bukan najis. Kalau Sayyidina Umar tengok dia bekas orang Nasrani tadi, najis, sah, dia tak akan ambil. Sekiranya kamu maksudkan bahawa mereka memelihara diri dari setiap najis yang wajib dijauhi, itu adalah perkara yang betul. Sifat warak mereka dalam perkara syubhat adalah dengan menahan diri daripada perkara yang tidak menjadi kesalahan kepada syarak, semata-mata kerana bimbang terjebak ke dalam perkara yang terlarang. Hakikatnya, jiwa manusia sentiasa cenderung kepada harta benda, walau bagaimana keadaan pun harta tersebut. Ini berbeza dengan najis. Para sahabat meninggalkan perkara halal yang boleh melalaikan hati mereka. Wallahu alam. Jadi yang kita naknya sekarang ni banyak benda-benda yang taharah, yang betul-betul tak suci, kita tak bincang. Kita dah bincang benda-benda yang luaran saja. Dalam siri yang lepas saya sudah sebut dalam isu ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab air. Imam Ghazali yang ajaib, saya sangat rasa ajaib kerana kagum dengan dia. Sangat keras dia dalam masalah was-was, menentang was-was. Imam Ghazali bagi saya sanggup menabalkan tokoh yang sangat keras menentang was-was. Sehingga dia mentarjihkan dalam isu air musta'mal ini kepada mazhab Imam Malik yang mengatakan air hanya dua bahagi saja, bersih, najis. Yang darjah yang ketiga kata musta'mal tu bagi dia tidak ada. Satu lagi isu was-was yang ditentang oleh Imam Ghazali, ia dalam isu bab niat solat. Takkanlah kamu nak masuk semua dalam hati dalam masa takbir Allahu Akbar tu, dengan fardu lagi, dengan bilangan rakaat lagi, dengan makmum lagi, dengan adab lagi. Dia ini tak di luar daripada kotak kemampuan manusia yang akhirnya membawa kepada was-was. Cantik tuan-tuan baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang mu'tabar lah. Kalau sebut kitab Ihya ni, orang boleh kenal belaka. Yang setuju pun kenal, yang tak setuju lagi tak kenal. Sebab dia tak baca, dia kritik saja. Itu masalah kita satu lagi. Kita berpindah pada Al-Qismus Thalis, bahagian yang ketiga dalam kitab ini, dalam kitab tentang Kasbul Ma'ash ini, berkenaan dengan halal dan haram serta hukum mengkaji dan bersoal jawab mengusulkannya. Ini menarik. Jadi kalau kita nak kedai, tanya dulu, awak punya logo halal, betul? Ayam siapa sembelih? Mesti dia tanya, mana ikan awak ni daripada JAKIM ke Jabat Agama mana-mana? Mestilah toke tanya dah, apa cek sini macam ni, mau makan masuk, tak ada mau makan pergi lain tempat banyak lagi. Jadi, susah kita. Ini tengok. Sekiranya kamu diberikan makanan, dihadiahkan sesuatu atau membeli sesuatu daripada seorang individu, kamu tidak boleh berkata, barang ini saya belum pasti halal, saya mahu mengkajinya terlebih dahulu.
Tak payah duk kaji. Cuma kita tengoklah penjual tu jenis mana, kategori mana penjual. Kalau dia tu orang Islam, yang kita nampak ada tanda-tanda Islamnya, tak ada masalah. Tak payah duk tanya awak ambil mana. Tapi kalau orang bukan Islam, orang kafir yang jual, boleh tanya. Sebab saya tengok ada satu supermarket, dia jual ayam. Ustaz kita ni masuk tengok kepala potong ayam tu lain macam. Dia tanya dia, awak ambil mana ni? Esok tak ada dah ayam seekor. Besok ayam semuanya potong-potongnya. Dia potong kaki, potong sayap, jadi habis. Orang nak kesan sebelah tak jumpa. Jadi ini sangat meragukan. Kenapa dia tak boleh beri jawapan yang bahawa ini disembelih oleh Pak Haji sekian? Ni nombor telefon dia. Saya dah tanya. Baru kita boleh tanya tak? Pak Haji hantar berapa ekor ayam tadi ke kedai pasar raya ni? Saya hantar 50 ekor. Kita tengok dalam peti dia ada 200 ekor. Selesailah masalah. Ayam lain dalam hari tu. Tapi tak payahlah kita. Kalau orang tu orang Muslim yang menjual, tak payah duk tanya-tanya. Tapi kalau orang kafir boleh kita tanya, sebab belum pasti lagi mereka ni tahu halal haram. Walau bagaimanapun kamu juga tidak boleh meninggalkan langsung pengkajiannya. Penelitian tak boleh. Bahkan tindakan mengkaji dan menyoal boleh menjadi sama ada wajib, haram, sunat atau makruh. Kita tengok pada kategori benda tu. Bukan semua benda tak wajib usul. Tak wajib usul tu kalau rumah orang Islam, tak wajib usul. Tapi kalau orang kafir kena wajib usul lagi. Kita tengok ada 5 kategori di sini. Punca timbulnya persoalan ini ialah keraguan sama ada berkaitan harta benda atau tuan punya harta. Barang ini nak kaji barang ke nak kaji orang? Keraguan terhadap tuan punya harta ialah seperti orang yang tidak dikenali dan tiada tanda menunjukkan kezalimannya, seperti berpakaian dengan pakaian tentera. Marah tentera dia. Atau tanda yang menunjukkan kebaikannya, seperti pakaian ahli ilmu dan zuhud. Ramai dulu masalah pakaian tentera rupanya ni. Jangan marah gitu. Pakaian-pakaian yang lain lah, uniform ni. Di sini kita tidak wajib, bahkan tidak harus menyoal, kerana ia boleh mencabuli maruah dan menyakiti hati seorang Muslim. Tengok, jangan duk tengok pakaian orang, tengok orang itu Muslim sudah. Tidak boleh dikatakan sesungguhnya dia seorang yang disyaki. Saya meraguilah orang ni. Kerana seorang yang disyaki ialah orang yang meragukan atau mencurigakan berdasarkan tanda-tanda atau dalil yang ada padanya. Contohnya orang yang berperangai kasar, seperti tentera dari bangsa Turki zaman dia ni. Saya tulis sekarang ni, marah dia ni. Orang Turki ni bahasa kasar dia kata, ataupun berasal dari tempat yang tersohor dengan perbuatan zalim dan menyamun. Pokok mana tahu ni, layak pokok Dayak apa ni, orang panggil lanun. Harus bermuamalah dengan orang seperti di atas, kerana barang yang ada pada tangan seorang menunjukkan dia sebagai pemiliknya, dan dalil atau bukti mengenai sebaliknya adalah lemah. Walau bagaimanapun meninggalkannya adalah perbuatan wara. Jadi kita tahu orang kawasan ni memang orang suka mencuri. Jadi kalau kita beli lagi, masalah. Hari ni tempat orang mencuri pergi jual barang kat mana? Kedai besi buruk. Banyak ni tuduh parit rumah orang hilang. Kadang-kadang gerai pagar rumah pun cabut habis. Nak cari barang kita ni, pergi cari kedai besi buruk. Jadi nak beli besi buruk hari ni satu syubhah juga, sebab tempat orang pergi jual barang pada mereka itu. Jadi adakah kita kena cek ataupun tidak? Itu terhadap orang. Jadi kita tengok orang ni, jangan tengok pakaian dia, tengok pada dia. Keraguan terhadap harta. Ini kategori yang kedua ni, keraguan terhadap harta. Ma yata'allaqu bil mal, ialah seperti berlaku percampuran antara perkara yang halal dan haram. Contohnya, apabila berpiku-piku makanan yang dirampas dimasukkan ke pasar, lalu dibeli oleh mereka yang mengunjunginya. Pembeli tersebut tidak wajib menyoal atau bertanya tentang kedudukan makanan yang dibelinya, melainkan jika jelas kebanyakan yang ada di tangan mereka adalah haram. Macam orang pergi di kawasan sempadan, dia tanya beras ni seluduk ke tak? Nak beli beras, beli je lah. Jangan duk tanya-tanya banyak. Masalah hilang warak sini dah. Sensitif masalah beras ni kan. Jadi kita tengok orang tu penjual atau orang yang baik-baik, dia selesai masalah. Kita anggap dia tidak curi lah. Ketika itu dia wajib bertanya. Sekiranya barangan tersebut tidak banyak, menyoal siasatlah kerana sifat warak dan bukannya kerana wajib berbuat demikian. Boleh tanya sikit-sikit.
Demikian juga halnya dengan orang yang punya harta yang halal bercampur dengan yang haram. Umpamanya, seorang peniaga yang berniaga dengan betul, tapi pada waktu yang sama dia beramal dengan sistem riba. Ini terkena kepada sebahagian daripada kita lah ni kan. Kita buat amal betul dah, tak pernah tipu orang, tak pernah apa benda, tapi harta pula mari daripada sistem riba. Apa nak jadi ni? Ini soalan realiti yang ada di depan kita ni. Sekiranya kebanyakan daripada hartanya adalah haram, kita tidak harus menerima pelawaannya atau hadiah darinya kecuali setelah memeriksa secara teliti. Duit mana awak bagi ni? Ada ni duit saya jual ni, tak ada terlibat dengan ni, boleh ambil. Sekiranya ternyata bahawa barang tersebut adalah halal, dia harus menerimanya, tetapi jika sebaliknya, dia hendaklah menolaknya. Sekiranya perkara yang haram itu sedikit, maka apa yang diambilnya itu termasuk dalam perkara syubhah, lebih baik dan warak jika dia meninggalkannya. Jadi kita duk bincang hari ini di antara warak, was-was dengan berhati-hati. Jadi kalau was-was tak payah kita buat. Soal jawab timbul kerana adanya keraguan, dan ia tidak berlaku lagi setelah hilangnya keraguan, seperti seorang yang jauh dari tuduhan atau diragui. Sekiranya dia sememangnya diragui dan kamu mengetahui bahawa dia mempunyai matlamat tertentu di sebalik kehadiran kamu menerima pelawaannya atau penerimaan kamu akan hadiahnya, ketika itu kata-katanya tidak boleh dipercayai. Oleh itu kamu sepatutnya bertanya kepada orang lain berkenaan dengan harta. Jadi kalau kita rasa ragu dengan orang ni, jadi tanya orang lain dulu macam mana dia ni, muamalah dia boleh terima ataupun tidak boleh diterima. Kalau tak boleh diterima, jangan duk ambil lah benda-benda yang seperti itu. Baik, kita pindah pula kepada perkara yang keempat, fi babil halal wal haram. Bagaimana kaifiyatu khurujit ta'ib anil mazalim. Ini sekarang ni kita dah faham. Ada harta yang betul-betul haram, tak payah duduk sembunyi-sembunyi lagi, tak payah duduk bertangguh-tangguh, kerana kita tidak ada kontak dengan malakul maut bila dia nak datang. Kau ada tarikh, boleh tangguh KIB dulu. Yang betul-betul haram, tuan-tuan boleh cek sendiri dalam akaun kita, dalam saham-saham yang kita ada hari ini. Dalam siri yang lepas saya sudah sebut di antara cara nak ceknya, tengok dalam senarai Suruhanjaya Security lah untuk Malaysia ni, di mana saham-saham yang tidak patuh syariah kita keluarkan. Semalam saya diberitahu oleh seorang sahabat bahawa ada satu bank yang dulu di Malaysia, yang dulunya mengiklankan dia punya Islamic counter, tapi sekarang ini telah ditarik balik oleh security bahawa dia ni tidak patuh syariah. Tulisan tu masih ada, dan mungkin dicek tuan-tuan ada tulis lagi Islami, tapi oleh kerana dia telah ditarik balik lesen dia, bermakna muamalah kita ni bukan lagi syubhah, tak ada lagi, terus bertukar kepada haram. Jadi boleh semak sekarang ni dengan bank yang berkenaan. Bank apa? Saya takut kena saman kampanye. Sahabat saya beritahu, kalau nak sama-sama orang ni, CIMB. Dia sudah tukar, sudah ditarik balik lesen dia. Wallahu alam. Kalau betul, boleh tarik balik daripada. Kalau yang nak keuangan Islam, yang tak nak, teruskanlah berperan dengan Allah dalam sistem riba ini. Tak ada. Allah Ta'ala sebut dalam Quran secara jelas, wa illam yantahu, kalau kamu tak berhenti, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulihi, kamu isytihar perang dengan Allah dengan Rasul. Kalau rasa kita kuat, kita berani, Ibnu Abbas kata, siaplah senjata kamu. Apabila bangkit pada hari kiamat nanti, kamu akan berperang dengan Allah bagi orang yang tak mau bertobat daripada sistem riba. Jadi macam benda macam ni jelas. Yang haram sudah jelas, yang halal kekalkan, yang syubhat ini yang kita bincangkan. Cuma disebut di sini kaifiyah, bagaimana nak keluar, nak bertobat, cara bertobat orang yang melakukan kezaliman dalam bab harta dia. Sesiapa yang bertobat sedangkan di tangannya masih ada harta yang bercampur halal dan haram, macam mana nak buat? Dia hendaklah mengasingkan yang haram dan mengeluarkannya. Kita ambil yang patuh syariah, tak satu akaun, yang tak patuh tak di tepi.
Sekiranya bahagian harta yang haram itu dapat ditentukan, ia lebih mudah. Senang. Yang dapat boleh kesan. Cara dia mungkin dia tak sebut di sini nanti, ataupun ada. Kita baca dulu. Sekiranya harta yang haram itu dapat ditentukan, ia lebih mudah. Tetapi sekiranya ia bercampur aduk dan tidak dapat dibezakan dari jenis yang sama, seperti biji-bijian, macam mana nak suka ambil ini? Duit dan minyak, tetapi diketahui kadarnya, dia hendaklah mengasingkan kadar tersebut. Jadi benda tu bercampur. Kita tahu dah, benda dalam gedung kita ni 2 tan barang, 500 kilonya yang tak halal, tarik je lah. Sekiranya tidak diketahui kadarnya, dia mempunyai 2 cara. Yang pertama, mengikut ghalibuz zan, sangkaan yang kuat. Berapa banyak dalam ni, ketepikan. Yang kedua, al-akhzu bil yaqin, dengan cara meyakinkan. Tengok nota kaki dia kata, iaitu mengeluarkan lebih daripada kadar yang berasaskan kepada sangkaan kuat. Sekiranya jumlah atau kadar menurut sangkaan kuatnya 15%, maka dikeluarkannya 20%. Itu dia panggil yakin. Kita sangka 15, kita 20, confirm sudah keluar yang kita ragu tadi, dan itulah cara wara, cara yang terbaik. Setelah bahagian yang haram itu dikeluarkan dan diketahui pemiliknya, dia hendaklah mengembalikan kepadanya atau ahli warisnya, hantar balik barang orang ni kepada orang tuan dia. Tuan dia dah inna lillah wa inna ilaihi raji'un, mati dah. Macam mana nak kembalikan? Maka kita cari keluarga dia, pergi jumpa keluarga dia. Ini barang-barang, ini duit, ini benda-benda yang saya dulu berniaga dengan bapak kamu, dengan mak kamu dulu. Mungkin ada benda-benda yang tersangkut, maka saya bayar balik. Tak usah ceritalah kita curi dia tu, kita duk tarik akaun dia senyap-senyap tu. Jangan jadi orang tua mah, kita tak baik pula. Nanti anak dia keluar rasa khabar juga, rupanya makcik ni duk kebah duit mak aku dulu kan. Hara pula dalam dunia ni. Jadi kita guna pendekatan psikologi yang lebih baik, bahawa aku beri ni atas dasar wara, nak bebaskan harta aku, ambil lah. Ini menarik, cantik. Cari waris dia. Sekiranya berlaku pertambahan pada harta atau manfaat dari harta tersebut, kita ambil rumah orang, dah sewa banyak dah, seperti hasil sewaan, hendaklah diserahkan kesemuanya kepada tuannya. 10 tahun kita ambil, sewa 2,000 sebulan, kali lah dengan berapa, hantar balik rumahnya dengan sewa-sewanya sekali. Senyum lain macam kena ni. Banyak sewa Kuala Lumpur ni mahal kan. Tak mampu hak orang, nak tahu, bukan hak kita. Sekiranya pemiliknya tidak dapat dikesan dan jalan untuk menemuinya sudah buntu serta tidak diketahui, sekiranya dia mati, sama ada dia mati meninggalkan ahli waris atau tidak, memang tak boleh nak kesan apa-apa. Cari dalam IC pun tak jumpa dah, habis dah dia ni. Harta tersebut adalah disedekahkan. Kita anggarkan 10,000, 20,000, ambil harta ni, pergi bagi di mana-mana tempat. Kita niat sedekah kepada tuan dia. Jadi kalau tuan kita, bila bangkit hari kiamat esok, bila dia dakwa kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya Allah, dia ni ambil duit aku dulu, kita kata janganlah marah lagi, buka akaun kebajikan awak. Saya mau dia buka tengok, oh ada 20,000 di sini. InsyaAllah mudah-mudahan dia lepaskan kita daripada pendakwaan tersebut. Sekiranya harta itu merupakan harta faid, harta kerajaan, dan harta yang disimpan untuk kepentingan umum, ia hendaklah digunakan untuk membina jambatan, masjid dan jalan-jalan raya di Mekah. Dia suruh buat di Mekah ni kita ni. Ayat Masjid Haram tak terima dia. Dan apa saja yang mendatangkan manfaat kepada mereka yang melaluinya. Jadi tak syarat di Mekah lah, mana-mana tempat yang kita buat atas dunia ni, kecuali barang tu memang berlaku di Mekah, tak boleh bawa di luar tanah haram. Masalah habislah itu isu cara-cara nak bertaubat daripada harta. Tadi tak sebut sikit, iaitulah tentang kalau harta riba macam mana. Saham tak patuh syariah, kita dah melabur 1 juta, pulangannya sudah dapat 1,5 juta, maka 1 juta yang asal harta kita tu halal, kita ambil balik. Yang haram yang kita kena laburnya, yang 500,000 yang anak dia tu, bunga dia, interest dia tu, itu tidak hak kita, itu hak kepentingan umum, bawa ke mana-mana tempat yang sesuai.
Takut dia kata, kena keluar semua kena bagilah. Bukan semua, kita ambil yang hak kita tu boleh ambil. Masalah yang seterusnya, sekiranya terdapat harta yang halal dan syubhah pada seorang itu, maka dia adalah mengambil yang halal sahaja dan lebih mengutamakan perbelanjaan dari harta yang halal untuk keperluan makanan dan pakaian hariannya. Jadi harta kita ni bercampur, ada halal, ada syubhah. Hak haram tu kita dah tepi dah tadi, alhamdulillah. Jadi macam mana untuk nak jaga diri kita, nak masukkan dalam mulut kita ini, dan pakaian yang kita nak bawa solat apa ni, ambillah yang betul-betul halal, yang tak ada syubhah. Kamulan barulah dia gunakan sebagai upah tukang bekam, beli minyak kereta, buat bayar rotek, ekom tek, semua sekali ni, sebagainya daripada harta-harta yang agak syubhat tadi. Nak masuk dalam mulut kita ni, masuk yang betul-betul halal. Hak lain-lain tu kita bagi je. Asal pada perkara ini iaitulah hadis Nabi SAW. Nabi kata, "I'lifhu nadihak." I'lifhu nadihak. Berilah unta memakan dari hasil upah berbekam kamu. Jadi untuk makan yang unta ni, kita sekarang ni tak ada unta, kita ada kereta kan. Bayarlah minyak kereta, rotek tu dengan harta tu. Bayar tol boleh. Buat bayar tu. Buat bayar tu banyak tu tak? Kalau kata banyak lagi ni ustaz, tak ada masalah. Mana-mana ustaz yang mari nak mengajar bagi kita beli smart tag apa. Hak lalu cepat tu. Barulah tak kena jam ustaz ni kok beratur nak bayar RM2.5 kan. Kan hanya beli waktu ustaz saya bagi hari satu. Oh tu lah ustaz ni. Mari pula bulan depan top up pula sana. Selamat kawan tu. Insya-Allah. Sekiranya kedua ibu bapanya haram, harta kedua ibu bapanya haram pula dah. Mak ayah dia terlibat dengan benda-benda haram. Anak dia warak. Dia hendaklah mengelak daripada makan bersama mereka. Kalau kita nak pergi rumah mak kita, cakap, "Mak jangan masak, saya yang bawa." Oh, baiknya anakku. Kita tak nak makan hak dia tu. Selesai satu masalah kan. Sekiranya harta mereka meragukan syubhah, dia hendaklah memperingatkan mereka, beri nasihat. Sekiranya mereka tidak menerima peringatan tersebut, dia boleh makan dengan jumlah sekadar yang diperlukan saja. Kita makan tak ambil hati orang tua yang makan. Diriwayatkan daripada Bishrul Hafi, ini seorang ulama masyhur lah dalam kitab tasawuf ni, Bishrul Hafi ni. Dia kata apa? Dia telah memberikan sebiji tamar kepadanya. Ibunya beri tamar kepada dia. Lalu dia, Bishr Hafi, makannya. Kemudian beliau naik ke biliknya dan memuntahkannya balik. Makan depan mak dia, muntah balik. Kalau sikit boleh lah, banyak-banyak nak muntah mati dengan dia sekali lah. Jadi ini keadaannya, kita makan sekadar. Kalau benda syubhat, benda haram tak boleh lah. Benda syubhat kita makan. Allahu Akbar. Kalau ada kewarakan macam ni dalam dunia hari ni, selamatlah dia, insya-Allah. Nah, sebab itulah kita tengok hari ni ramai masyarakat kita, dia tak percaya pada diri sendiri. Tak percaya. Bila ada masalah, dia suruh ustaz yang doa. Doakan saya ustaz. Kata awak tak doa, doa dah. Macam itulah dia. Tak percaya sebab dia tahu makanan dia yang tidak jelas, tidak ada kewarakan. Tapi ustaz pun terpalit sama. Orang panggil tak kata nak makan. Nak makan sikit kan orang buat bercadar daripada pagi sampai tengah hari. Masak dah. Tahu-tahu pula hak declare pula. Saya masak sendiri ni ustaz. Kalau kata hak beli pasar malam, kita lagi, tak tambah. Tapi hak beli sendiri ni, Allah. Nah, yang payah jugalah nak kawal tu. Al-Qismul Khamis. Bahagian yang kelima dalam perbincangan kita ini, pemberian pemerintah yang zalim dan hak pergaulan bersama mereka yang diharuskan. Jadi pemberian kerajaan. Pemerintah zalim dia bagi pada rakyat. Tuan-tuan namalah apa benda saya tak nak sebut sini. Sesiapa yang menerima harta daripada raja atau pemerintah, kita dapat anugerah, boleh duit. Dia mestilah memerhatikan dari manakah sumber harta tersebut, sifat harta yang boleh diambil, kadar yang patut diambil, serta adakah dia layak atau berhak menerima. Jadi banyak kita kena teliti. Yang pertama sekali, sumber daripada mana. Kemudian kita ni layak tak layak. Ni hari ni kalau maksud nak isi borang, layak belaka. Layak tak? Oh, saya ibu tunggal. Memang ibu tunggal, ada suami tak ada. Tapi tak cerita kat bawah tu. Tapi gaji RM5,000 sebulan. Ibu tunggal RM5,000 sebulan. Saya ni anak yatim. Tapi anak yatim pak ni juta awal mati. Kaya dia dah. Itu di antara benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Minggu lepas saya dah ceritakan, kumpulan masyarakat kita ni nak bawa budak-budak yatim pergi melawat Palestin. Kau tak ingat dah? Tak kata lagi sini.
La ilaha illallah. Tempat lain dah tu. Dia nak satu ni, NGO ni, baguslah kita sokonglah dia jaga anak yatim. Tapi overaktif sangat. Dia duk kutip derma dengan orang, minta dengan pusat zakat, nak kutip derma, nak bawa anak yatim pergi ke Palestin. Marah dah. Saya cerita jangan marah saya. Saya pun marah daripada orang tu macam tu juga. Saya kata buat apa anak yatim Palestin memerlukan bantuan. Bukan kita bawa anak yatim kita pergi melancong ke Palestin. Palestin ini jadi pusat pelancongan, bukan jadi pusat tempat pergi mengambil pengajaran. Jadi buat apa lagi bawa anak yatim? Budak ni bukan perlu. Kalau ada duit 5,000, 10,000 kita boleh beri sumbangan kepada dia, adik-beradik dia lagi, keluarga dia yang memerlukan. Anak yatim Palestin perlu kepada bantuan. Bukan kita pergi melawat tengok dia. Kalau kata ni anak yatim juga mari, dia tak happy pun. Dia nak ini bantuan untuk anak yatim, barulah anak yatim tu suka. Betul tak? Masyarakat kita pelik-pelik lah. Kalau tuan-tuan tengok ada mari surat derma minta nak bawa anak yatim ke Palestin, jangan bagi. Saya suruh kata, abu anak kata tak payah bagi lah. Beri kau orang anak yatim betul-betul, beri sumbangan untuk bawa anak yatim Palestin. Itu yang kita nak. Tapi kalau setakat nak melancongkan anak yatim, buat apa? Subhanallahil azim. Itu sebab dulu saya dah marah dah sekali. Iaitulah jemaah kita ni suka sangat merusakkan kedudukan anak yatim di pusat tahfiz di bulan Ramadan. Ingat ada cerita? Bulan Ramadan semua pakat galak belaka nak bawa anak yatim ni pergi berbuka puasa di hotel 5 star. Berapa seorang anak yatim kena belanja? RM100. Anak yatim perlu ke benda tu? Kemudian pula pergi dengan lagu-lagu lagi, dengan rusak. Budak ni budak tahfiz. 1 bulan dia hafal Quran, sekali kita buka puasa gelap perut budak ni. Kita pula buat masalah pada dia dah. Balik-balik hafal Quran tak ingat. Dan makan pelik-pelik kat situ. Cukup memadai dengan kalau betul-betul kita simpati dengan mereka, bawa ke rumah anak yatim makanan-makanan. Apa yang mereka perlukan, buku-buku rujukan dan sebagainya. Ya kan? Jadi kita tengok di sini. Jadi kita kena cek 5 perkara daripada mana sumber, daripada mana kadarnya dan siapa kita layak tak layak. Terdapat golongan ulama, segolongan ulama yang bersifat warak dalam masalah ini, di mana mereka mengambilnya selepas itu menyedekahkannya. Allahu Akbar. Jadi kalaulah orang ni ambil sebab orang bagi, kena ambil. Lepas tu kita sedekah balik kepada orang fakir miskin, takut kita tidak layak. Hari ni dalam sesi borang semua layak belaka. Ingat, ada setengah orang ni memang dia suka macam tu, suka minta-minta padahal dia kaya pun. Jangan. Pada zaman ini, amma fi hadzal zaman dia tu, tahun berapa tadi? Tulis kat tepi kitab tu. Orang tanya jawab selalu, ingat. Kalau Imam Ghazali 505, Ibnu Qudamah berapa? 689. Sikap berhati-hati dan berwaspada adalah lebih baik, kerana telah dimaklumi bahawa satu-satunya cara untuk mendapat kurniaan dari pihak pemerintah ialah dengan menghinakan diri. Allahu Akbar. Menghinakan diri, meminta-minta dan mendiamkan diri walaupun mereka melakukan kemungkaran. Subhanallahil azim. Cerita ni memang realiti sangat hari ni. Saya tak suka bercakap tentang benda-benda semasa, tapi kalau tak bercakap, orang kata ustaz ni memang tak tahu apa atas dunia ni. Saya dimaklumkan oleh makcik-makcik dan pakcik-pakcik yang pergi nak menerima BRIM tu, duit RM500. Tapi dia kena basuh dengan fitnah-fitnah penceramah ni, hadahumullah. Dia bawa slide tayangan, buat fitnah pada orang 2 jam berapi ceramah. Fakta-fakta memang palsu, membohong, menuduh orang. Apa sampai begini sekali? Sampai setengah makcik tak nak pergi aku, dia kata. Orang buat fitnah pada orang, sanggup tak terima RM500. Saya kata pergi makcik. Makcik tunggu kat luar, dekat nak habis masuk. Jangan dengar dia, duit kita nak ambil sebab duit hak kita. Tapi dengar ceramah fitnah ni jangan. Ini semua ni kerja-kerja orang yang tak la khalaqa lahum, orang yang tidak ada akhlak di sisi Allah Azza wa Jalla. Dahsyat tuan. Dahsyat. La ilaha illallah. Teruk. Dia kerjakan orang apa ni, masyarakat, orang kampung ini. Kerana nak ambil duit ni sedikit, subhanallahnya ceramahnya cakap. Nak cakap boleh, menceritakan dasar-dasar kerajaan, pembangunan yang kita buat, bantuan rakyat, itu hak mereka. Tapi kalau nak pergi memburukkan orang, sampai 1 jam, 2 jam ceramah, orang duduk dalam tu bertempik panas. La ilaha illallah. Tengok ni.
Ni kata orang nak ambil duit kerajaan ni terpaksa menghinakan diri, terpaksa kena dengar ceramah dia tu, walaupun pembohongan semata-mata. Meminta-minta dan mendiamkan diri walaupun mereka melakukan kemungkaran. Kadang-kadang majlis ni bagus, nak terima bantuan, tapi kena dengar lagu-lagu dulu, kena ada tayangan-tayangan dulu. Allahu Akbar. Ikutlah. Nak kata apa, saya pun tak ingat dah nama penyanyi hak baru-baru mari ni. Tuan-tuan ingat belakang kan? Sebahagian ulama salaf langsung tidak mengambilnya dengan alasan bahawa masih ada lagi orang yang lebih berhak menerimanya. Jadi orang yang ada hak tak payah ambil. Tapi mereka tu dakwa, dia kata kalau kita tak ambil, cukai yang kita bayar lama ni buat apa? Dah lah jalan raya tak buat, berlubang sana sini. Baik pergi ambil, kau macam mana? Kalau kena tuan-tuan pergi ambil ke tak? Tak nak ambil? Baik ambil dah. Tak mahu bagi ke sekolah mana? Sebenarnya mereka boleh mengambilnya kerana itu adalah haknya. Manakala mereka yang tidak diberikan itu kekal dalam keadaan dizalimi, tanggungjawab pemerintah tersebut, tambahan pula harta tersebut bukan milik bersama. Jadi harta ni harta milik kerajaan, harta bersama Baitul Mal. Jadi kita boleh ambil. Cuma orang yang salaf ini warak, dia tak mau ambil, itu cerita, itu masalah peribadi dia, masalah kewarakan dia. Faslun, ini bab yang akhir ini, faslun fi ahwali man yukhalitul umara wal hukam wal zalamah. Ini bab keadaan mereka yang bergaul, bercampur dengan pemerintah, hakim dan golongan-golongan yang zalim. Ini kita belajar hari ni. Boleh tak boleh kita bercampur dengan pemerintah. Dan kalau kita tak bercampur, bukan makna kita menentang, cuma kita tak nak campur je. Berbeza dua perkara tu. Ada setengah orang ni kalau tak campur, dia kata awak ni lawan pula. Tak lawan, cuma tak setuju. Cerita lain. Terdapat 3 keadaan sebagaimana berikut. Keadaan yang pertama, kamu masuk menghadap mereka tanpa disuruh. Tersengih-sengih mari. Bodel. Ini adalah seburuk-buruk keadaan. Tak ada orang paksa pun kita nak suruh pergi. Kita yang semangat sangat pergi isi borang dah, contohnya. Nak pergi sangat. Ini seburuk-buruk keadaan. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata bab abwab as-salatin uftutina wa mazdada 'abdu minas sultani qurban illa zdada minallahi bu'da. Sesiapa yang pergi ke pintu-pintu pemerintah, pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin yang besar untuk mendekatkan diri dengan mereka, ini ada, maka dia akan terfitnah. Tanda setakat itu dulu. Siapa yang pergi kerana nak mendekatkan diri, nak jadi orang besar, nak dapat projek, dapat itu ini, maka orang ni akan terfitnah dengan pemerintah. Tapi kalau pergi nak nasihat, kalau kuatlah, maka boleh, lain cerita. Semakin hampir seorang hamba dengan pemerintah, bermakna semakin jauhlah dia dari Allah Azza wa Jalla. Tengok nombor 1 di bawah. Riwayat Abu Daud daripada Abu Hurairah, dan pada sanadnya ada perawi yang tidak dikenali, majhul. Terdapat riwayat lain yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas yang mempunyai maksud seumpama ayat pertama di atas, iaitu sesiapa yang pergi ke pintu pemerintah untuk mendekatkan diri dengan mereka, dia akan terfitnah. Jadi dengan itu petikan pertama itu sahih. Yang saya kata setakat terfitnah itu boleh diterima sanadnya, tapi yang belakang itu ada masalah. Huzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Jadi Huzaifah ni sahabat yang sangat hebat, yang mengetahui, Nabi kita beritahu pada dia beberapa isu yang akan berlaku di akhir zaman. Huzaifah kata apa? Iyyakum wa mawaqifal fitan. Jauhkan diri kamu daripada tempat-tempat fitnah. Huzaifah ni pakar dalam bidang ini, dalam bidang masalah fitnah. Dia ditanya, apakah tempat-tempat fitnah itu? Jawab beliau, abwabul umara, pintu-pintu pemerintah. Seorang kamu masuk bertemu dengannya, lalu kamu membenarkan apa yang dusta dan berkata apa yang tidak benar. Na'udzubillah. Berlaku ke tak berlaku macam ni? Berlaku. Orang-orang yang dekat dengan pemimpin, nak mendekatkan diri, terpaksa akur semua yang dia buat betul belaka.
Yang menyedihkan kita, kadang-kadang kita pula tukang tolong cari dalil membenarkan apa yang mereka buat. Ini dahsyat. Tak apa, saya ni mengaji hadis banyak, mengaji tafsir, mengaji fiqh. Ini pandangan ulama membenarkan. Oh, boleh selalu. Tengok ketua kita bersalah lelaki perempuan, kita kata tak apa, hadis tu tok ni. Segar kawal tu. Boleh belaka dah lah. Sebab apa? Hilang habis segala kewarakan semata-mata kerana nak mendekatkan diri kepada pemimpin. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang cukup dahsyat ini. Sebahagian pemerintah berkata kepada sebahagian ahli zuhud, pemerintah ni tak puas hati, dia tengok perempuan Tok Lebah ni tak mari ke rumah dia. Mengapa kamu tidak datang kepada kami? Kenapa tak mari? Dia kata apa? Dia berkata, aku bimbang. Sekiranya kamu meletakkan aku di sampingmu, kamu akan membawa fitnah kepadaku. Dan kiranya kamu jauhkan aku darimu, aku tidak akan dapat sesuatu pun daripadamu. Aku bukan nak apa-apa pun. Tapi kalau aku dekat denganmu, mungkin aku terfitnah. Harta milikmu bukanlah menjadi keinginanku. Berani. Orang zuhud berani. Dan aku juga tidak memiliki sesuatu yang menyebabkan aku perlu takut kepada kamu. Sesungguhnya orang yang datang menghadapmu ialah orang yang lebih mengharapkan kurniaanmu daripada kurniaan Allah. Aku tidak berhajat kepadamu kerana aku hanya berhajat kepada Allah yang telah menjadikan kamu tidak berhajat kepadaku. Subhanallah. Orang zahid berani bercakap macam tu. Kita berani? Tak berani bercakap pun tak apalah. Jauhkan dirilah daripada tempat fitnah, sebagaimana kata Huzaifah radhiyallahu anhu. Asar ini kata-kata sahabat ini, kata ulama ini menjelaskan bahawa mencampuri atau bergaul dengan pemerintah adalah makruh, bukan benda haram, kecuali kita pergi mengampu. Di samping itu, orang yang berulang alik bertemu dengan pemerintah akan terdedah melakukan maksiat kepada Allah, sama ada melalui perbuatan, perkataan atau diamnya. Tak akan selamat. Dia akan terpalit sama dengan tiga keadaan ini. Keadaan yang pertama, maksiat dari segi perbuatan. Berlaku kerana kebanyakan pertemuan dengan pemerintah dilangsungkan di tempat-tempat yang dirampas. Sebentar dia bagi Imam Ghazali baikkan masalah ni. Dah. Tempat sendiri itu meragukan. Hak siapa dia ambil sini? Sekiranya di tempat yang tidak dirampas, mungkin maksiat itu berlaku disebabkan khemah dan segala peralatannya adalah daripada hartanya yang haram. La ilaha. Rumah okey dah, tapi dia punya tempat dia pula, peralatan pula haram. Mengguna atau memanfaatkan sesuatu yang haram adalah haram. Sekiranya sumber harta tersebut adalah halal, dia mungkin juga akan terjebak melakukan perkara haram yang lain, seperti tunduk sujud kepadanya. Jadi ada orang hari ini sampai mereka rokok kepada pemimpin yang dia nak jumpa. Sujud, rokok, apa jadi? Cium tangan lagi. Atau berdiri menampilkan diri untuk berkhidmat secara tunduk kepadanya kerana kekuasaan yang dimilikinya, sedangkan dengan kekuasaan itulah dia akan melakukan kezaliman. Lagi kita pergi tolong cari dalil kepada dia, hormat kepada dia, yang menyebabkan dia lagi kuat untuk melakukan kezaliman. Wal-iyazubillah. Bersikap tawaduk atau tunduk pada orang zalim adalah maksiat. Bahkan tunduk kepada orang kaya hanya kerana kekayaan dan bukan sebab lain yang dibenarkan, boleh menghapuskan 2/3 agamanya. Justru, bagaimana pula jika tunduk pada orang yang zalim? Mencium tangan pemerintah yang zalim juga merupakan perkara maksiat, kecuali kerana takut berlaku kemudaratan. Hari ni kadang-kadang kita tengok, tak perlu pun. Pemimpin yang laki-laki, dia tahu dah orang Islam ni tak salam laki-laki, tapi yang kita juga, kadang-kadang kitanya bertuduh baik-baik dah, ustazah juga kita. Kenapa yang semangat sangat nak pergi cium tangan pakcik-pakcik ni? Ini yang menduka citakan masyarakat, sebab emis Islam itu sendiri hilang. Ini masalahnya. Puncanya duduk dengan pemerintah. Manakala mencium tangan pemerintah yang adil, khalifah-khalifah yang warak-warak, atau alim ulama yang layak untuk diperlakukan demikian, hukumnya adalah diharuskan. Tapi jangan sampai mereka rokok.
Pasal tu orang Arab tengok orang Melayu dia marah. Orang Melayu dia cium tangan ke cium ke sujud? Cium tangan, kita cium dengan hidung. Sini bawa orang cium tangan. Budak-budak kita dia cium, dia tak atas dahi dia. Cium dengan dahi ni nak maknanya rokok kepada kawan tu. Ini silap. Baru ni Arab tu mari sini, orang Malaysia terkejut. Lesh, dia kata, kenapa budak-budak mu ni pakat rokok aku? Anak kata apa rokok ni? Semuanya pakat dengan dahi belakang. Tak cium ni. Kita duduk bincang dengan orang Arab. Arab makan roti tak apa cium tangan. Kita bawa ustaz ni makan nasi, makan budu kadang-kadang. Orang pun Allah Akbar. Sebab itulah saya suka makan dengan sudu. Orang tanya ustaz tak warak ke makan sudu? Bukan, kata saya takkan nak tarik semua tangan orang. Dah jadi trend budak-budak hari ni. Bila cium salam ustaz dia nak cium tangan. Dia bukan cium pun, dia cium dengan dahi dia. Bila kita tarik menimbulkan masalah. Syekh lebih besar lagi. Serban 2-3 lapis boleh cium. Tangan awak serban pun tak ada, tak boleh cium. Saya pula yang kena. Jadi lebih baiklah kita makan dengan sudu, menyelamatkan hidung anak-anak kita sudah. Kena hak budu berat Syekh. Ya, kalau kena hak budu, Allahu Akbar. Jadi ustaz-ustaz beritahu kena prihatin juga anak murid. Melakak kau, bang, lepas makan ikan. Bayangkan doga kawan tu. Jadi mencium tangan para ulama, orang-orang alim, pemimpin yang saleh tidak menjadi larangan, diharuskan. Kita boleh cium dia. Tapi cium sungguh hormat. Ni tak cium dengan dahi. Arab marah dia. Dia kata, dia marah dengan saya. Dia kata, Malaysia dia. Apa ni budak-budakmu ni semua yang sujud. Dia cium dengan dahi. Ini dengan dahi, orang cium dengan dahi. Tak ada orang cium dengan dahi. Atuk kepala ada dengan dahi kan. Nah, ni kena ajar anak-anak kita kalau nak cium hormat pada orang, cium dengan tangan. Waktu tahan napas, jangan duduk nyawa situ lah. Kalau lepas makan dah. Saya kena marah, dia kata ustaz makan dengan sudu. Saya kata saya nak jaga. Beratus lagi orang yang nak salam lepas pada ni. Berat juga kena. Tama-tama orang Kelantan pakai wudu pula ni, nanya sungguh. Jangan duk bui ustaz pakai wudu ni. Kalau nak buat juga lepas majlis ya, yang tak ada majlis salam-salam tu boleh lah. Golongan yang lebih, yang lain daripada itu, lain daripada ni. Tok guru, orang alim, orang warak ini, mak bapak, ibu bapa ini hanya bersalaman saja yang diharuskan. Salah saja. Tak payah duk cium-cium tangan. Itu pun mahram tak ada. Hari ni orang perempuan ni suka cium tangan pipi dengan pipi. Ustazah, ada seorang ustazah ni, masyhur dia. Saya ni ustaz, dia terbaiklah saya cakap dalam TV cakap. Tak ada orang cium saya. Kata cium kat TV itulah. Kalau pergi majlis karnival ke apa benda yang dekat luar ni, dia cium pipi dengan saya ni, ada ke sunah cium pipi tu? Duk tengok orang putih cium juga kita. 40 hak cium pula make up tebal, pak lekat sini. Ustazah apa kata? Allah ustazah habis mah. Bercoreng habis dia punya muka ni. Dia cium pipi ni, dia panggil mu'anaqah. Cium sini ni sekali-sekala ketika kita lama tak berjumpa. Orang nak musafir jauh pergi, mungkin tak jumpa dah lepas pada tu. Baru balik daripada musafir jauh-jauh boleh lah. Tapi kalau setiap hari jumpa duk cium pipi sana sini, ini nak ada tiga orang putih sangat. Tak payahlah. Cium biasa, salam biasa dengan tangan, alhamdulillah sudah memadai. Tapi kita kalau tak buat sebab orang putih buat, dia panggil tidak globalisasi. Globalisasi ni orang putih buat, orang buat. Dia panggil mu'anaqah tu ada dalam sahabat buat, tapi ketika tertentu. Jadi sekarang ni tak payah cium. Lepas ni tak payah cium-cium lagi. Kalau nak cium juga, pipi dengan pipi, adik dengan abang, suami isteri, bolehlah nak pergi. Dia kata batal wuduk pula. Tak masalah. Cari je alasan cerita-cerita lah. Nak suruh batal wuduk lah, itu ni. Mana dah kita break saja. Ingat ni, masalah cium tangan ni masalah yang kritik, masalah yang agak longgar di kalangan kita ini. Sebab, ingat hati-hati, cium tangan ni harus, tapi jangan sampai rokok, jangan sampai sujud. Kalau tengok dalam blog saya tu, sebab berlakunya punca syirik tu, tengok buah haram ni, bukan sakat cium tangan, kaki dia cium lagi. Kaki cium lagi ni. Maksiat dalam perkataan pula, itu dalam perbuatan. Maksiat dalam perkataan pula berlaku jika dia berdoa untuk pemerintah yang zalim. Sudah dah lah. Memujinya dan membenarkan kata-katanya batil, sama ada dengan ucapannya. Menggerakkan kepalanya atau menampakkan kegembiraan melalui wajahnya. Kita pergi puji. Dalam doa kita, ya Allah, kekalkanlah orang ni. Tak boleh. Itu larangan doa. Tambah-tambah sekali. Satu perbincangan yang panjang. Tuan-tuan boleh tengok dalam wacana doa kepada pemerintah dalam YouTube Abu Anas. Saya dah bentang satu perbincangan tentang
Imam Nawawi bahas dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, boleh ke tidak doa khusus kepada pemerintah di dalam khutbah yang kedua. Saya dalam skop mazhab Syafi'i. Imam Syirazi dalam kitab Al-Muhazzab mengatakan ini perbuatan bid'ah. Syirazi kata. Keras juga. Imam Nawawi kata boleh doa umum, jangan doa khusus. Mana kalau sebut nama orang ni, anak cucu dia, bini dia, nenek dia, lah, ini bukan perbuatan tidak ikut sunnah. Syirazi kata bid'ah dalam doa kepada khutbah yang kedua. Melampau. Doa umum boleh. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada pemimpin kami. Berilah kepada mereka penasihat-penasihat yang baik. Berilah mereka taufik untuk menjaga rakyat dengan sempurna, berlaku adil pada rakyat, jaga harta dengan amanah. Itu boleh. Tapi kalau pegang kepala seorang-seorang, baca nama sampai anak cucu dia, DAP, PSPN, SPRM, semua sekali baca belakang dalam tu, lah, ini bukan doa. Ini dia panggil apa dia panggil? Bukan doa. Baca dalam kitab Al-Majmu' Lin-Nawawi. Kalau malah baca, tengok dalam YouTube, saya dah tulis doa untuk pemerintah. Memang saya cakap tak panjang sangat, tapi saya fokuskan kepada tajuk yang demikian. Doa untuk pemerintah yang zalim, jangan sekali-kali. Doa kepada dia, minta hidayah, tak apa. Tapi kalau doa suruh dia kekal lagi, suruh menang lagi, suruh naik lagi, lah, itu bukan cara dia. Memujinya dan membenarkan kata-katanya yang batil sama ada dengan ucapannya, gerak kepala pun, dan menampakkan kegembiraan melalui wajahnya, ia juga berlaku apabila dia menzahirkan rasa rindu untuk bertemu dengannya dan sangat gembira jika kekuasaannya kekal lebih lama lagi. Boleh lagi 1 tahun lagi contohnya. Kebiasaannya dia tidak hanya bersalaman, tetapi dia akan bercakap dengan percakapan yang mengandungi perkara-perkara tersebut. Boleh kita berucap tak? Selalulah bagi kan. Tak boleh berucap depan apa? Tak ikut dalam YouTube, orang panggil dalam sekarang ni. Nak tunjuk juga kita tu memberi ucapan tersebut. Ini dia kata waqad ja'a fil athar. Tulis tuan-tuan. Disebut dalam asar kata-kata Al-Hasan Al-Basri. Tulis itu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, man da'a li zalim bitulil baqa faqad ahabba an yu'sallah. Sesiapa yang berdoa agar kekuasaan orang zalim terus kekal dengan lebih lama lagi, bererti dia suka Allah terus diderhakai. Siapa dia berdoa suruh kekal orang ni yang memang nampak kezalimannya, maka orang ni suka Allah Ta'ala dimaksiatkan, diderhakai. Ini kata siapa? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Doa yang diharuskan untuk pemerintah ialah semoga Allah membetulkan jalannya dan semoga Allah memberi taufik kepadanya dan seumpamanya. Kita boleh kata aslahakallah, waffaqakallah, Allahumma waffiq li wali amrina. Itu kita boleh kita kata. Beri taufik kepada pemimpin kami, boleh. Dan Imam Ahmad kata, dan lain-lain ulama salaf, kalau aku ada doa yang mustajab, aku akan doa untuk pemimpin. Bukan doa khas tu, doa suruh dia jadi baik, suruh dia jadi adil, suruh. Sebab apa? Baik pemimpin, baiklah habis negeri. Pemimpin yang warak, yang takut pada Allah Ta'ala, dia suruh rakyat dia takut pada Allah. Kan? Cuba tengok rakaman kita semalam dalam Masjid Negara, dalam bab nasihat Syekh Daud kepada pemimpin. Panjang surat dia. 2 jam kita baca surat Syekh Daud ini kepada pemimpin. Di antaranya, ini yang dia sebut. Dia sebut cerita zaman dulu. Di zaman Khalifah ni, banyak suka kahwin. Mah kahwin menaik tinggi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, orang duk bercakap semua. Berapa anak awak ditahfiz mana? Awak dah hafal Quran berapa juzuk? Orang duk bercakap tentang agama. Sebab pemimpin itu sibuk dengan hal-hal keagamaan. Jadi kita nak macam ni lah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta jadi imam kita, pemimpin kita, orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa-siapa, Allah Ta'ala yang tahu nak pilih siapa. Kita minta yang Allah. Manakala maksiat melalui diamnya pula. Maksiat juga diam pun. Tak bercakap pun maksiat. Ialah apabila dia mendiamkan diri ketika melihat permaidani sutera. Masuk dalam istana, tengok permaidani sutera. Bekas-bekas pinggang mangkuk yang dibuat daripada perak, apalagi daripada emas. Perak, kita dah cakap dulu kan, perak ni orang lelaki boleh buat cincin, tapi tak boleh buat makan. Gelas, mangkuk, pinggang, sudu, semua tak boleh. Laki-laki dan perempuan. Pakaian-pakaian sutera yang dipakai oleh pelayan-pelayannya dan seumpamanya. Sesiapa yang pakaian sutera ni satu, pakaian tak tutup aurat lagi, abu anak tambah sini.
Sesiapa yang mendiamkan diri ketika melihat perkara tersebut, dianggap sama-sama bersekongkol dengannya. Demikian juga apabila dia mendengar percakapan yang keji, bohong, mencela dan menyakitkan, mendiamkan diri tanpa mencegahnya juga adalah haram, kerana dia wajib menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sekiranya kamu berkata, ini dia buat andaian soalan, dia mendiamkan diri kerana bimbangkan keselamatan dirinya, maka diamnya itu boleh dimaafkan. Oh, dia bukan tak nak jadi syaitan bisu. Cuma kalau dia bercakap, tak boleh pergi lah lepas ni. Apa nak kata? Kami jawab, benar, sadaqta. Sebagaimana yang kamu kata benar. Tetapi dia tidak perlu menampilkan diri kepada pemerintah tersebut. Pergi buat apa kamu? Sehingga terpaksa melakukan sesuatu yang tidak diharuskan, melainkan kerana keuzuran-keuzuran tertentu sahaja. Ini kerana sekiranya dia tidak masuk ke majlis pemerintah itu, tentu dia tidak akan menyaksikan kesemua perkara mungkar tersebut. Jelas pada kita. Saya sewaktu mula-mula nak masuk dalam istana, macam-macam orang ajar protokol. Gini. Saya duk kata, saya boleh setakat ni je. Lebih pada tu, dah. Ini untuk Allah saja saya kat sini. Dia orang terima, tak ada masalah. Alhamdulillah, boleh masuk. Kalau tidak, tak masuk lah. Kita pergi sekat pintu je lah. Kadang-kadang yang melampaunya kita juga nak sangat. Orang yang berkenaan tak ada masalah apa-apa pun. Ini tidak ni setengah-setengah dalam majlis-majlis rasmi kan. Kawan tu paling ke sana, dia paling kat ni, nak bangun kita dah ni juga. Siapa nak tengok dia? Berdoa sangat. Orang kata melampau sangat ni. Lebih-lebih ni, mengampu lebih pada hak ni. Justru itu, tidak wajiblah kepadanya menyuruh atau mencegah. Sesiapa yang tahu bahawa kemungkaran berlaku di satu tempat dan sedar dia tidak mampu untuk mencegahnya, jika berada di situ, dia tidak harus pergi ke tempat tersebut. Selesai masalah. Kita tengok dalam kad jemputan kita, orang besar-besar panggil. Majlis ada apa ni? Ada menyanyi. PSY. Mari, contoh. Tak pergilah kalau kita tak diangkat. Pergi buat apa kamu duduk sengih itu? Saya kena pergi. Saya tukang baca doa. Kesian ustaz-ustaz kita. Kadang-kadang bertaraf besar juga dia. Dengan samping, dengan songkok baca doa. Begini baca doa. Sudahlah mengabu, sudah baca doa, naik buat penyanyi pula. Pak mana habis songkok ustaz terbang terus. Tak boleh pergi awal-awal lagi, minta uzur, saya tak boleh pergi. Sebab majlis ini majlis sedemikian. Atau tu dalam undang-undang kita ini, pembukaan majlis boleh baca Quran, tapi penutup akhir tidak ada. Sebab banyak majlis-majlis yang ahli-ahli protokol lebih tahulah. Orang-orang besar-besar belakang sini. Mungkin kita minta satu hari ahli protokol yang besar-besar ni boleh cerita kat kita sikit tak? Macam mana protokol yang berlaku kepada majlis-majlis macam ni, sesuai tak sesuai kita pergi. Faslun fi dukhuli 'ala al-umara az-zalamah bi uzrin. Jadi ini perbincangan kita yang terakhir ni. Fasal pada menyatakan bertemu pemerintah yang zalim dengan alasan yang diizinkan oleh syarak. Bukan kata tak boleh pergi semua, kita kena pergi. Ramai ulama-ulama yang hebat. Ada kalanya Imam Nawawi contohnya, dia tulis surat kepada pemimpin. Izzuddin Abdul Salam pergi engkar kemungkaran secara direct. Ada. Sekiranya seorang itu terselamat daripada fitnah yang disebut di atas. Tapi Syekh kata apa? Wahai hat, jauh sekali akan selamat. Sedap juga dia. Kalau andainya kalau selamat, tapi tak selamat kalau pergi. Dia tidak akan terselamat daripada kerosakan yang melinak masuk ke dalam hatinya dan boleh mempengaruhinya kerana melihat kenikmatan yang melimpah ruah di sana. Ini menyebabkan dia memandang rendah nikmat Allah kepadanya. Kemudian orang lain juga akan mengikut jejak langkahnya untuk mendampingi pemerintah yang kaya raya. Ini akan menambahkan lagi pengaruh komuniti zalim tersebut. Muksiran lisawadi zalamah. Jadi kita membanyakkan lagi pengikut-pengikut yang menyebabkan orang zalim lagi semangat. Sebab apa? Sebab ada para asatizah, ustaz-ustaz kita ni yang pergi tempat dia, membenarkan apa yang mereka kata. Lagi dahsyat. Kalau tak pergi, senyap tak apa. Dah tak berani nak larang, senyap. Tapi kalau pergi, bermasalah. Yang masalahnya bukan sakat pergi, bukan sakat nak mendampingi, kita tumpang sama, memberi sokongan dan hujah-hujah yang boleh menyebabkan mereka lebih kuat lagi untuk melakukan perbuatan tersebut. Diriwayatkan daripada Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama tabi'in ini hebat ni, tokoh ulama besar di Madinah.
telah diperintah untuk memberi bai'ah setia kepada Al-Walid bin Sulaiman bin Abdul Malik, kepada Al-Walid dan Sulaiman. Dua orang ini anak kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Apa Said kata apa? Beliau berkata, selama mana ada malam dan siang silih berganti, selagi itulah aku tidak akan memberi bai'ah kepada kedua-dua mereka. Dia kenal dua orang ni. Said Musayyib kata tak berani, tak mau bagi. Mereka berkata, kamu masuk je daripada pintu ini dan keluar pintu lain. Mana lalu je lah. Ambil nama. Beliau berkata, wallahi, la wallahi, tidak, demi Allah, aku tidak akan berbuat demikian agar orang ramai nanti tidak akan mengikuti tindakanku itu. Lalu beliau disebat 100 kali sebatan dan dipakai dengan pakaian yang berbulu kasar. Rahimakallah ya Sa'id, rahimakallah. Allah Ta'ala beri rahmat pada Sa'id. Tegas sampai dipukul. Dia sanggup daripada orang lain yang akan tengok, oh Sa'id pun setuju dah tu, tak ada masalah. Ini masalah kita ini bermasalah besar apabila terjadi sedemikian. Berdasarkan kepada keterangan di atas, maka tidak harus masuk menemui pemerintah yang zalim, melainkan kerana dua alasan. Yang pertama, perintah daripada mereka yang wajib dipatuhi, di mana dia bimbang akan diseksa jika menolaknya. Manakala kita tak pergi, kita kena seksa yang berat. Kita tak mampu, tak apalah, masuklah, macam mana, pergi. Yang kedua, bertujuan untuk menghalang kezalimannya terhadap orang Islam. Jadi kalau kita pergi, kita larang, nyebab ni dia dengar. Hukumnya harus lagi mana dia tidak bercakap bohong, tidak memuji-muji dan tidak meninggalkan nasihat yang sepatutnya. Inilah hukum masuk menemui pemerintah. Al-halus tsani, yang tadi kita masuk untuk apa? Kerana dipaksakan. Yang kedua ni, keadaan pemerintah nak pergi ziarah dia, boleh tak boleh? Ni boleh. Ketika itu dia wajib menjawab salam. Jadi kalau kita duduk di sini, yadkhul alih, maaf, yadkhul alih sultan, kita duduk di majlis, pemimpin masuk, dia bagi salam, maka kita wajib kena jawab salam. Waalaikumsalam. Manakala berdiri dan memuliakannya adalah tidak haram sebagai alasan di atas. Kesediaan pemerintah tersebut datang menemui dan memuliakannya, boleh kita bangun sekejap, bagi salam dengan dia. Memuliakannya kerana ilmu dan agama adalah perkara yang terpuji, tetapi memuliakannya kerana kezaliman adalah tercela. Sekiranya pemerintah masuk seorang diri dan dia merasakan perlu berdiri kerana memuliakan agama, maka itu adalah lebih utama. Sekiranya dia masuk bersama rombongannya, maka meraihkannya dengan cara yang layak dengan kedudukannya di kalangan rakyat yang bersamanya adalah perkara yang terpuji dan patut dicontohi. Tidak salah berdiri menghormatinya kerana niat dengan tujuan yang tersebut. Manakala kita tak bangun, orang tengok pelik dia ni, macam teroris pula. Bangunlah, hormat. Sekiranya menyambut kedatangan pemerintah, cerita ni berlaku ni dalam majlis besar-besar, kita penceramah masa lagu negaraku. Kalau seorang ni tak bangun, agak-agak apa jadi? Batal ceramah saya rasa. Bangun juga kita, sengih kita. Orang duduk negaraku, kita duduk subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa dia negaraku, negaraku? Baca tu. Zikirlah kita ni, tapi kena bangun. Ada lagi majlis kena bangun lagi. Pasal kena bangun, kita kena bangunlah. Sekiranya menambut kedatangan pemerintah tanpa berdiri tidak bawa kesan negatif pada orang ramai, tak payah bangun, dan dia tidak dimurkai, maka lebih baik dia tidak berdiri. Kemudian dia wajib menasihatinya dan memberitahu kepadanya tentang perkara haram yang berlaku jika dia tidak mengetahui. Jadi kalau kita boleh tak bangun, kita duduk ya, tak apa. Jadi kalau tak mau bangun, senang ya, kita pergi naik wheelchair, suruh orang tolak, tak payah bangun dah. Selesai satu masalah. Kalau dipaksa untuk pergilah, kalau kita paksa, kita ni ulama besar contohnya, naik atas kereta orang tolak, selesai. Ada ulama-ulama besar macam tu, dia tak mau, duduk atas kereta. Sekiranya menyambut kedatangan pemerintah tanpa berdiri, memberitahu pemerintah berkenaan haramnya kezaliman dan minum arak, tidak membawa makna apa-apa makna dan faedah, dia sepatutnya menggerunkan pemerintah itu dari melakukan maksiat jika dia menyangka bahawa tindakan menakutkannya itu memberi kesan. Jadi kita kena peringatkan bahaya zalim, benda-benda macam ni yang ambil harta-harta yang tak betul ni. Dia juga perlu membimbingnya ke arah kebaikan
apabila pemerintah yang zalim menggunakan cara yang menyimpang untuk mencapai sesuatu matlamat, sedangkan dia mengetahui bahawa di sana terdapat cara yang dibenarkan oleh syarak yang boleh mencapai matlamat tersebut, dia hendaklah menjelaskannya. Jadi kalau kita boleh pergi dekat dengan pemerintah, kita boleh bagi nasihat kepada dia, kita bagi nasihat. Keadaan yang ketiga, keadaan yang kedua tadi, kalau pemerintah mari, kita ni pegawai, duduk sini, tak apa, kita sambut dia datang, hormat. Yang masalah yang pertama tadi, kalau kita nak pergi, saja-saja nak pergi, semangat sangat nak pergi ni, ini masalah juga. Keadaan yang ketiga, memutuskan hubungan dengan pemerintah secara total. Kita tak pergi teruslah. Saya ni al-faqih ilallah, tak payah duduk kat surau je. Boleh tak boleh? Dia tidak berjumpa dengan pemerintah dan mereka juga tidak berjumpa dengannya. Inilah jalan yang lebih selamat. Tak usah jadi orang besar lah, tak payah. Tak dapat pakat datuk pun tak apalah, kita duduk diam gini je. Nak boleh datuk, cari cucu. Nah, boleh datuk lah. Masalah. Allahu Akbar. Adalah 2-3 perkara yang kita rasa kadang-kadang bimbang, takut. Beberapa jawatan yang kita rasa kalau kita terima jawatan ni, kita terikat dengan protokol-protokol begini, maka kita berdoa dengan Allah SWT supaya tidak terdapat jawatan tersebut. Inilah jalan yang selamat. Kemudian dia juga seharusnya yakin bahawa pemerintah itu sendiri benci terhadap kezaliman mereka. Oleh kerana itu, maka dia tidak berkeinginan untuk berjumpa dengan mereka, memuji-muji dan bertanya khabar mengenai mereka. Dia juga tidak akan menghampiri golongan yang rapat dengan mereka dan tidak akan menyesal lantaran tidak mendapat apa yang harusnya dia perolehi kerana menjauhkan diri daripada mereka. Jadi kalau kita tak pergi dekat, kita tak dapat pangkat, tak dapat projek-projek, tak apalah, kita cari projek yang ada dengan jalan yang lebih selamat, lebih baik. Salah seorang ulama berkata, antara diriku dengan pemerintah hanyalah 1 hari. Apa dia nak ni? 1 hari ya. Innama baini wa bainal muluk yaumun wahid. 1 hari yang telah berlalu semalam, maka mereka tidak dapat merasai keseronokan hari tersebut, atau hari esok yang mana aku dan mereka dalam keadaan bimbang, tiada kepastian sama ada hidup atau mati, maka tinggallah hari ini. Apakah agaknya yang mungkin berlaku pada hari ini? Jadi orang-orang warak ni kata macam itulah, tak payah. Masalah, apabila sultan atau pemerintah mengirimkan harta kepada kamu untuk diagih-agihkan kepada golongan fakir miskin, dia beri wakil kepada kita. Sekiranya kebanyakan kamu hendaklah melihat, sekiranya harta tersebut adalah hak milik yang tertentu, maka haram kamu mengambilnya. Sekiranya ia bukan hak milik sesiapa, ia hendaklah disedekahkan sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu, dan dia boleh menguruskan pembahagiannya kepada fakir miskin. Kerana itu kadang-kadang kita ni orang besar-besar, pemimpin yang hebat-hebat, nak beri ustaz, kerja-kerja dakwah ustaz ni bagus, kalau ambil sumbangan saya sikit, kita pun rasa bimbang. Sebab harta dia tu banyak sangat projek, dengan gaji yang dia ada tu bertaraf sekian-sekian, tak akan dapat kalau dia tidak guna saluran-saluran yang tertentu. Jadi baiklah dakwah kita ni berjalan dengan cara kita tak ada kopiah, tak ada sampo-sampo, ni lebih aman daripada kita menerima minnah daripada orang besar-besar yang akhirnya kita terkunci, tak berani nak kata, sebab ada minnah, ada sumbangan yang kita kena fikirkan. Di kalangan ulama ada yang enggan menerima kiriman tersebut. Sekiranya kebanyakan harta yang ada pada mereka adalah haram, bermuamalah dengan mereka adalah haram. Berkenaan jambatan-jambatan, masjid-masjid dan tali air yang dibina oleh pemerintah yang zalim, dia hendaklah memperincikan keadaannya. Sekiranya semua yang dibina itu diambil pada harta atau bahan-bahan yang menjadi hak milik orang tertentu, dia boleh menggunakannya, dia tidak boleh menggunakannya melainkan dalam keadaan terpaksa. Sekiranya tidak diketahui pemiliknya, dia boleh menggunakannya, namun lebih warak jika dia tidak menggunakannya. Wallahu alam. Inilah perbincangan yang panjang di dalam bab ada mengelakkan diri daripada perkara syubhat. Sebab apa dia bawa masalah pemerintah ni dalam bab syubhat, para muslimin dan muslimat sekalian? Kerana kebanyakan harta pemerintah ni ada masalah. Kecuali yang betul-betul warak, yang tak ambil rasuah, yang tak ambil tu, tak ambil ni. Kalau tidak, lebih baik jauhkan diri, sebagaimana kata syekh kita ni. Kalau kita boleh pergi untuk nasihat, pergi. Tapi kalau kita pergi dinasihati, jangan pergi. Itu ada perbezaan yang sangat ketara. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab yang ke-11, Kitabu Adabis Suhbati wal Ukhuwah wa Mu'asyaratil Khalqi wa nahwi zalik. Ada adab persahabatan
persaudaraan, pergaulan bersama dengan makhluk dan seumpamanya dalam jalsah kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi menarik kita ni, alhamdulillah. Kerana kita ini kita tasawuf orang panggil. Tapi tasawuf ni dia bukan duduk ngatik duduk dalam bukit je. Dia nak betul hati ni bermula daripada mana? Daripada sikap kita, daripada amalan kita, daripada ibadat yang kita buat ini, kerana ada kaitan dengan semua perkara ini, insya-Allah. Ada soalan pula ni? Banyak badan-badan NGO yang menggunakan anak yatim atau orang OKU untuk kutip derma dan buat pesta. Contoh kemarin ada persembahan nyanyian dan tarian orang OKU di Putrajaya. Saya tak tengok ni tak tahu apa benda. Tapi kita ingatlah orang OKU ni manusia. Cuma mereka dilahirkan dalam keadaan sedemikian. Jadi janganlah kita ambil kesempatan kerana nak kutip derma pada mereka dengan kita buat majlis-majlis mungkar dan maksiat. Kesian kepada mereka. Dalam anggotanya macam ni pula, kita rusakkan hati mereka pula dengan perkara-perkara yang sedemikian ini. Kesian kepada mereka. Tajuk dia kesian kepada mereka, tapi buat majlis maksiat. Kesian lagu tu. Mendirikan kediaman di atas tanah milik orang yang telah mati, orang bukan Islam. Rumah tersebut pula disewakan kepada orang lain. Tanah tersebut tidak ada waris. Apa hukumnya? Ini kita bagi doa lah. Nak bagi apa ni? Apa dia? Kalau dia tak ada, memang tak ada pewaris, orang bukan Islam ni, saya tak tahu macam mana nak bawa ke mana. Tapi dari segi hukumnya, kita nak sedekah pun sedekah dia tak boleh terima. Yang orang Islam tadi kita sedekah sebab dia boleh ambil pahala. Cuma boleh juga kita sedekah, mudah-mudahan kalau tuan dia masuk Islam, dia boleh ambil pahala tu. Tapi kalau dia tak masuk Islam, boleh kat kita ialah pahala. Adakah air kecing unta kategori najis? Sebab ada ustaz yang kata boleh minum susu unta campur dengan air kecing unta. Suruh ustaz tu minum dulu. Ambil yang kata ustaz, dipersilakan air kecing unta. Saya jemput ustaz minum, dia tak akan minum. Kita nak bercakap dalam bab hukum. Ada puak-puak oraniyin yang sakit perut Jawa dalam perut dia, Nabi benarkan mereka minum air susu unta, air kecing unta dengan sebab penyakit. Tak ada sahabat kata sunnah minum air kecing unta, tak ada. Kalau sakit, doktor kata ubatnya air kecing unta, boleh minum. Jangan duduk cerita semua sekali, sikit lagi keluar pula dalam radio sunnah minum air kecing unta, baru mati kita ni. Duit dividen EPF digunakan untuk memberi zakat. Dividen EPF tu macam mana? Yang EPF ni yang kita ambil duit kita tu pokok simpan, tak ada masalah. Dividen dia tu macam mana? Siapa yang dapat maklumat ni? Ya? Dapat dividen. Kita EPF tu kita dah jadi milik kita ke belum lagi? Belum lagi. Adakah duit tu milik kita? Belum lagi. Macam mana kita ambil duit yang bukan milik kita? Itu je soalan saya. Dia tak akan jadi pendapat ustaz telekong Quran terjemahannya diwakaf pada hospital diambil oleh orang yang guna tersebut sebab alasan dia tak mampu beli Quran terjemahan. Dan kalau orang wakaf untuk hospital, untuk baca di hospital, tak boleh ambil. Itu wakaf di situ. Kenapa pula kita nak pergi angkat balik rumah kita, kan? Kalau tak mampu nak baca, pergi di masjid. Banyak Quran-Quran di masjid tu, baca Quran. Nak klik rumahnya pula dah. Benda yang diwakafkan ikut syarat dia, syarat wakaf tu. Bagaimana pendekatan kita, halal haram, syubhat, was-was kita terhadap kedai makan tuan punya bukan Muslim, tapi kesemua pekerja adalah Muslim dan punya logo halal. Itu saya sebut tadi, waraknya tak usah masuk lah. Kita kata benda ni ada syubhatnya. Tukang masak Islam, betul, dia masak Islam, tapi barang-barang tu mari daripada mana? Bahan tu daripada mana? Adakah tak ada campur tangan tuan dia sekali-sekala pergi masuk campur dia buat situ juga? Jadi kalau tidak haram pun ada berlaku sedikit syubhat di situ. Jadi mengelakkannya adalah warak, lebih baik daripada banyak lagi kedai-kedai makan, kecuali kita pergi di negara yang memang tak ada orang Islam. Kedai tu ya ada logo halal. Bismillah, macam mana? Macam kita pergi negara China, tak jumpa tempat. Saya pernah pergi di Bangkok sekali. Ini cerita betul. Sampai-sampai cari tempat orang Islam tak jumpa. Sewa kereta tuk-tuk yang tayar 3 tu, kata bawa aku masjid. Dia bawa. Lama dah saya berjalan masjid, dia masuk situ, masuk sini. Sama-sama lagi pergi tempat ketik Tok Cha besar sekali.
Hoi, kata ni Muslim. Aduh. Balik ke hotel semula, tak jumpa cari orang Islam, tak jumpa. Nak kontak kawan saya, patut tunggu di airport, tak datang. Nak pergi hotel Melayu orang Malaysia, tak ada. Akhir sekali balik ke hotel, cari dalam bekas beg kita ni, rupanya ada makanan yang kita ada bekas sikit, biskut, makan yang tu je. Nak makan tak berani. Dia kata jangan makan ni, makan sayur. Tapi minyak dia, campuran dia tak ada bersih, tak bersih. Ini je. Kita cubalah, kita berpuasa boleh, kenapa tak makan satu hari tak boleh. Jadi masalah makanan yang bukan Islam, saya kata dari segi waraknya kita tinggalkan. Banyak lagi restoran lain yang Islam 100%. Kenapa nak pergi sangat cari yang bukan Islam? Yang pertama sekali, kita bantu orang Islam yang bahkan bayar zakat. Yang kita pastikan, ni banyak ni sahabat-sahabat kita ni, buka kopitiam di Kuala Lumpur ni, kita cuba linkkan dengan sahabat-sahabat kita yang memang bersemangat untuk kerja-kerja dakwah macam ni. Kita pergi makan pada dia akan bayar zakat untuk kerja dakwah. Kita pergi makan pada dia, sumbangan dia banyak, dia akan infak ustaz-ustaz yang beri ceramah. Kenapa pergi cari dengan tokek apek yang memang tak akan beri sumbangan kepada penceramah? Kau beri. Tak ada apa-apa pulangan selain pada boleh makan. Kalau kita tak kata haram, minta maaf, tapi ada benda lain yang kita kena teliti. Pendapatan gaji pekerja awam dari kerajaan yang sumber keuangan was-was. Jangan duk main benda ni, masalah. Baru ni ada seorang pergi ceramah dekat lembaga hasil negeri, dia ceramah, orang kerja sini masalah berlaku. Ramai orang menangis, takkan saya nak letak jawatan. Kita jangan, benda-benda macam ni kena teliti. Cakap-cakap macam ni bukan sebarangan boleh jawab, kerana ada benda-benda yang kaitan-kaitan yang tertentu. Hukum membeli barang, rumah, kedai, lelong, boleh ke? Kereta lelong. Kereta lelong kat mana ni? Bank lelong. Tak tahu saya macam mana prosedur itu, kita kena tanya dia. Apakah bank tu lelong selepas daripada proses dia dengan tuan dia dah selesai dah? Kalau selesai dah, mungkin tidak jadi masalah. Wallahu alam. Untuk mengasali masalah riba, di mana pembiayaan rumah yang dibeli melalui bank bukan Islami, pembiayaan itu sudah pun selesai dibayar. Yang dah selesai dibayar tu tilka ummatun qad khalat, benda tu sudah lepas. Kita taubat kepada Allah Taala benda yang lepas, dan kita bersyukur kepada Allah Taala kerana kita belum mati lagi sebelum kita bertaubat. Ya, selepas kita sempat bertaubat, alhamdulillah. Jangan diungkit lagi benda tu. Ada satu kitab, satu Al-Malul Haram. Memang dia bahas panjang masalah ini, benda yang kita dapat di zaman dulu. Jadi jangan tak terlibat dengan kezaliman, rampah orang, itu lain cerita. Penggunaan kalimah Allah kepada non-Muslim, kenapa kita tak nak bagi orang Islam guna kalimah Allah? Apa masalah dia guna? Kalau dia guna kalimah Allah, yang kita akan perkenal kepada mereka, Allah ini sifat dia, mereka akan lebih dekat kepada kita. Ini masalah kita sekarang ni, monopoli. Kalau orang nak guna kalimah Allah, tak boleh. Tapi orang tulis lama dah, boleh pula. Berlarak sana sini nak jaga kalimah Allah, pakai baju ketat-ketat tutup aurat, itu kalimah Allah tu, jaga macam tu. Masalah kita ini lebih kepada sentimen permainan, isu-isu dimain oleh sebahagian orang yang terlalu bersemangat, tapi tidak di atas landasan ilmu yang sepatutnya. Dalam Quran sebut banyak sekali. Kalau ditanya kepada mereka, la yaqulunallah, orang kafir kata Allah. Nabi tak larang pula menyanyi kata, kena kata God kat situ. Masalah. Saya tak nak ulah banyak. Saya pun tak setuju. Kalau boleh negeri yang belum lagi membenarkan orang kafir guna kalimah Allah dalam kitab dia, itu lebih baik. Tapi yang realitinya mereka telah guna. Tuan-tuan yang selalu berjalan kat hotel-hotel kat besar-besar, tengok dalam laci meja tu, yang ada Bible tu, ada tak kalimah Allah dalam tu? Kenapa tak mengamuk? Kenapa tak berlarak demonstrasi di hotel tu? Kenapa guna kalimah Allah? Ni orang tak buat apa-apa lagi, kita duk mengamuk. Daripada ni nak guna kalimah Allah, yang dah guna dah tak mengamuk. Masalah dia bila masuk campur tangan permainan ni, banyak masalah. InsyaAllah tuan-tuan boleh baca dalam isu ni, tengok ceramah Zakir Naik contohnya, Ahmad Didat dalam masalah ni, dia sangat peka. Kalau saya nak cerita masalah ni, kalimah Allah ni, God, siapa dia yang terjemah? Yang asal yang bagi daripada kalimah Eloha, Eli, semuanya akhir sekali dia akan pergi pada Allah. Dia selain dia tak boleh sebut Allah, dia sebut macam tu. Akhir dia nak pergi kepada Allah, kata-kata dia. Ya, tak sedut main sensitif lah dengan isu ni. Kalau nak jaga sungguh, kalimah Allah tu Nabi kata apa? Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia. Siapa dia berjuang untuk menegakkan kalimah Allah. Kalimah Allah di sini bukan tulisan ALLS. Kalimah Allah di sini dengan mana dinullah. Kita belagak nak jaga agama Allah, saya pergi sekali dengan tuan-tuan. Tapi kalau belagak pakai baju merah, tulis ALS, yang perempuan tak tutup aurat, jaga kalimah Allah, anak kata orang ni dulu kena laknat ke Tuhan. Main-main dengan agama.
Kalau ada beli kereta tapi dengan pinjaman konvensional bagaimana? Perlu ditukar, kena tukar. Pergi dekat Islamic Bank, suruh dia tukar, refinance balik. Selamatkan diri. Nanti kita naik kereta tu, accident, mati sekali, kereta pun riba, tuan dia tak taubat lagi. Apa kita nak jawab depan Allah Azza wa Jalla? Ni kita takut. Bab mati hari ni tuan-tuan boleh cek sendiri. Berapa orang yang mati hari ni, siapa yang mati muda, siapa yang mati tua. Saya ingat yang muda lebih ramai mati di hospital, orang tua lebih ramai mati di rumah. Ingin penjelasan. Jika rakyat Islam mempertahankan negara kita, jika kita mati, adakah mati syahid? Yang mana ni? Lagi mati syahid kat mana? Ha? Ini para mufti telah bincang panjang dah. Para mufti telah bincang dah. Jadi kita tak. Asalnya orang yang mati syahid dia ada dua kategori. Dalam hadis yang panjang Nabi kata, siapa dia mati kerana mempertahankan maruah diri, bahwa syahid. Siapa dia mati kerana nak jaga harta dia, orang mari nak rompok rumah kita, kita lawan, mati, syahid. Tapi syahid ada dua kategori. Dia panggil satu syahid ma'rakah, syahid dunia akhirat yang tak boleh dimandi, tak boleh dikafankan. Itu satu. Satu lagi syahid, dia panggil syahid pahala syahid akhirat. Jadi itu boleh pahala syahid. Tapi nak kata syahid, pasal itulah saya tengok ada fatwa yang mengatakan syahid dunia akhirat ini risiko. Kalau orang tu dimandikan salah. Syahid dunia akhirat ni, syahid ma'rakah tak boleh dimandikan, tak boleh mandi, tak boleh dikafankan. Ditanam dengan darah-darahnya, dengan pakaian perangnya. Sebab mereka bangun nanti, kata Nabi, darah, warnanya warna darah, bangunnya bau kasturi. Pasal itulah fatwa ni kadang-kadang kena berhati. Jangan terlalu cepat sangat. Tengok dulu kajian-kajian ini dibuat, barulah tidak menimbulkan kekeliruan. Adakah digalakkan berpeluk seperti yang baru balik haji umrah? Budaya berpeluk tadi sebut dah tadi dalam jawapan. Mungkin jawab soalan ni mari sebelum kita jawab kan. Budaya berpeluk ni, kalau orang mari daripada musafir, dia panggil mu'anaqah, boleh kita peluk sini, baik. Tapi kalau cium-cium, siapa cium mulut cium tu, itu isteri dengan suami dengan isteri je lah, lain tak payah. Semangat kena mulut pula tak masuk gigi, bekas mau rokok lagi susah dikeluar susah. Habislah soalan kita, insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.